Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas mengajar kita berkenaan dengan tafsir. Dan alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita dah habiskan surah Al-Mudaththir yang kita bincangkan surah Mudaththir sampai habis. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk pada surah Al-Qiyamah. Jadi surah Al-Qiyamah dia surah yang ketiga akhir sebelum kita tamatkan juzuk ke-29. Baik, surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ini adalah surah Makkiyah, wahia Makkiyah, mana surah yang turun di Mekah. Dan memang tabi'i surah-surah yang turun di Mekah, sifat dia adalah menceritakan kepada kita berkenaan dengan iman. Di basic dia adalah iman, tajuk nak mengekalkan, mengukuhkan iman dalam hati manusia. Dan juga kebetulan kita pernah bincangkan hari itu ketika lepas kita ambil surah Al-Mulk. Kita bincang tentang surah apa lepas surah Al-Mulk itu? Apa entah tak ingat lah kan. Lepas surah Al-Mulk itu kita bincangkan berkenaan dengan surah yang berkaitan kiamat. Dan kita bincangkan berkenaan nama-nama kiamat. Al-Qalam Al-Qalam bukan kiamat. Al-Haqqah. Ketika Al-Haqqah dulu kita bacakan nama-nama kiamah, hari kiamat kita kenal dia dengan hari kiamat, tapi sebenarnya nama dia banyak kan. At-Talaq, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah. Kemudian nama Al-Qiyamah ni, kiamat itu sendiri actually yang kita kenal kiamah ni dalam Al-Quran sebenarnya berulang 70 kali. Al-Qiyamah yang Al-Qiyamah, Yaumul Qiyamah berulang sebanyak 70 kali dan 70 tempat dalam Al-Quran Karim. 70 tempat dalam Al-Quran Karim yang mana semuanya datang dalam cerita yang berbagai. Ada yang berkaitan dengan siksaan ahli neraka, ada berkaitan dengan kebangkitan, ada kubur dan sebagainya. Maksud asal dia qiyamah tu adalah kebangkitan lah. Dia katakan qama yaqumu qiyamatan. Tapi dalam masa sama dia kena satu aspek daripada keadaan akhirat itu disebut, maka itu dah madai. Dan memang kita kata surah Qiyamah ni secara asasnya nama dia telah beritahu pada kita berkenaan dengan isi kandungan dia. Baik, kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. Qad taqaddama ghaira marratin. Qad taqaddama ghairu marratin, ini telah berlalu bukan sekali. Dia kata annal muqsam alaihi, bahawa apa-apa yang sumpah ke atasnya, mata kana muntafian, bila dia jadi dinafikan, mana orang tolak jazal ityanu bila qabla al-qasam litakkirin nafi, mana dibolehkan untuk datangkan sebelum sumpah itu dengan la tidak, bagi penguatan untuk nafi. Mana jangan aku bersumpah. Maksud dia nafikan orang yang menafikan dan dia terus bersumpah. Assalamualaikum. Mana la uqsimu tu bukan maksud dia aku tidak bersumpah.
Maksud dia kerana orang semua menolak berkenaan dengan kiamat, berkenaan dengan apa yang nak disumpahkan itu, maka Allah Ta'ala datangkan sebelum sumpah itu dengan penafian terhadap orang yang menafikan. Lepas tu baru Allah Ta'ala bersumpah dengan apa yang dia nak bersumpah. Maksud dia kata benar-benar aku bersumpah. Macam tu maksud dia. La tu adalah nak untuk menafikan orang yang menolak. Pasal memang kiamah ini adalah di antara perkara yang cuba ditolak. Kalau contoh macam langit tak ada, wasama, tak ada siapa yang menafikan langit. Tapi kiamah adalah di antara perkara yang orang cuba tolak. Okey. Jadi dekat sini datanglah dia kata lafaz tu dengan nafi. Wal maqsum alaihi hahuna huwa itsbatul mi'ad. Dan yang disumpahkan di sini dalam ayat ini padanya disumpah terhadapnya hahuna di sini, huwa ia adalah itsbatul mi'ad, penetapan, pembuktian al-mi'ad, hari kembali. Hari kembali, mana pengembalian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Waraddu ala ma yaz'umuhu al-jahlah, dan menolak kepada apa yang sangka akannya oleh golongan yang jahil. Jahalah ni dia adalah apa? Dia bukannya singular, dia plural. Dia jahalah, maksud dia orang jahil. Bukan seorang Jahilun, jahilin, jahalah. Macam talibun, talibani, talabah. Kan? Talabah tu ramai. Kalau talabah tu semua perempuan. Tahu kan? Tahu. Dia kadang ada dalam bahasa Arab sebagai perkataan kita tambah tamar butah cukup untuk menjadikan dia plural. Tanpa perlu kita letakkan macam syajarah kan. Dia boleh jadi satu batu pokok, boleh jadi semua pokok. Okey? Tak kita kata asjar pun tak apa. Macam tulab kan digunakan tulab kan para pelajar, tapi digunakan talabah pun pelajar. Talabah juga pelajar, mana pelajar-pelajar plural. Macam ni kan kalau jahalah. Singular dia jahilun. Dua jahilani, dua orang jahil. Jahalah orang-orang jahil. Okey. Maksud dia kata itu waraddu, ayat ni datang raddu, penolakan terhadap apa yang disangka akannya oleh golongan jahil berkenaan minal ibad, dekat dengan hamba-hamba ni, min adami ba'thil ajsad, berkenaan dengan tidak akan dibangkitkan jasad-jasad. Ni sampai sekarang bila falsafah datang dia ada nirwana lah, takkan sekian lah, tak ada neraka syurga, yang ada hanyalah apa? Kesengsaraan dunia. Kita terkodanya kalau kita baik kat sini, lahirlah kita sebagai makhluk yang elok pula. Dia kan ada apa? Dia apa? Karma kan. Itu tak ada dalam Islam, tak ada. Anda bangkit, anda berjalan, anda bercakap, anda buat, anda tanggung. Bukanlah tiba-tiba lahir budak baru, budak tu tiba dia bertanggung pula dosa pada kehidupan yang lalu. Tak ada dalam Islam, tak ada macam tu. Kan? Tak ada. Mana kita lahir, kita tanggung. Kita buat. Dia tak ada macam mana malaikat Allah Ta'ala banyaknya datang kan, yang bertahu di Baitul Ma'mur tu 70,000 masuk tak keluar-keluar, tak datang balik, dan datang takkan datang balik sekali lagi. Mana tiap-tiap hari 70,000. Masa tu kita manusia ni tiap-tiap lahir tu semua yang berlainan, bukan sama. Yang kata macam perangai sama mungkin, tapi yang kita kata incarnation, ni tengok perangai sama macam Fir'aun ni, incarnation ke? Tak ada. Ini kelahiran semula tak? Tidak. Okey? Tidak sekali-kali. Hasya lillah. Kerana manusia ini semua sekali akan berhadapan dengan apa? Hisab. Dan kita tak dipersoalkan kerana apa bapak kita buat. Bapak kita tak dipersoalkan berkenaan apa kita buat. Atuk kita tak ditanya berkenaan dengan apa cicit buat. Tak ada. Semua orang akan tanggung diri masing-masing. Sebab kenapa Adam AS pada hari akhirat nanti dia pun bimbang diri dia. Dan semua orang tanggung dia dosa masing-masing berdasar pada kerja yang kita buat. Jadi kalau ada orang kata tak bangkit, tak ada jasad dibangkitkan, maka dia telah salah. Kerana Allah Ta'ala lepas kat sini, Allah Ta'ala terangkan berkenaan macam mana kebangkitan nanti. Walihada qala ta'ala, dan kerana ini berfirman Allah Ta'ala, la uqsimu biyaumil qiyamah, janganlah, mana aku sebenarnya bersumpah dengan hari kiamat. Mana verily aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan janganlah macam tu lagi. Mana Allah Ta'ala ni apa buat penafian lagi. Mana manusia ni kadang dia tak sedar berkenaan perkara ni. Uqsimu, mana verily, sememangnya aku bersumpah dengan apa? Jiwa yang sering mencela atau tercela. Okey, nanti kita terangkan apa meaning dia. Yang tercela ya ke yang mencela. Okey. Qala Al-Hasan, berkata Hasan Al-Basri, uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Walam yuqsam bin nafsil lawamah, dan belum lagi disumpah terhadap jiwa yang mencela atau tercela. Kalau itu pendapat Hasan Al-Basri, dia kata maksud dia yang tentang jiwa tadi tu orang tak tahu lagi, tapi tak disumpah lagi tentang benda berkenaan. Tapi kiamat itu sememangnya aku bersumpah mengenai kiamat. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, bal
uqsimu bihima jami'an. Bahkan sebenarnya Allah Ta'ala sumpah dengan dua sekali. Hari kiamat dan jiwa manusia itu sendiri yang bersifat dengan sifat berkenaan. Okay, bahkan aku bersumpah kedua sekali. Dan Ibnu Katsir berkata, was-sahihu annahu aqsama bihima jami'an. Dan yang benarnya adalah Allah Ta'ala bersumpah dengan dua-dua sekali. Bihima, dengan dua-dua sekali. Dengan yaumul qiyamah dan dengan nafsul lawamah, dua-dua sekali. Bukannya maksud Allah Ta'ala sumpah satu Allah Ta'ala sumpah atau belum sumpah lagi, tak. Dua-dua Allah Ta'ala sumpah. Okey. Qalahu Qatadah rahimahullah, dikatakan oleh Qatadah rahimahullah. Wa huwa al-marwi an Ibn Abbas, dan pendapat ini bahawa sumpah Allah Ta'ala berkenaan ada sumpah yang kena kepada dua sekali adalah diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Marwi diriwayatkan an Ibn Abbas daripada Ibn Abbas, wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, wa ikhtarahu Ibnu Jarir, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dan tafsir beliau, maksud dia sumpah tadi berdua-dua sekali. Bukannya maksud dia macam Hasan Basri dia kata sumpah dengan kiamat, tapi belum lagi disumpah terhadap jiwa yang mencela atau tercela. Okey, baik. Sekarang diterangkan. Fa amma yaumul qiyamati fa ma'ruf. Adapun hari kiamat ini, ia adalah benda yang sedia diketahui. Memang diketahui. Macam saya kata tadi, 70 ayat 70 kali diulang dalam Al-Quran Karim kalimah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah ni diulang 70 kali dalam Al-Quran, dalam 70 tempat yang berlainan. Okey. Fa ma'ruf, dia adalah diketahui, sedia diketahui. Mungkin kita kata nama itu, tapi mungkin penjelasan berlainan. Wa ammal nafsul lawamah, adapun jiwa yang mencela atau tercela, faqala al-Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, fi hadhihi al-ayah, dalam ayat ini, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, wallahu, demi Allah, ma narahu illa yalumu nafsah, kita takkan lihat dia kecuali dia akan mencela diri dia sendiri. Maksud dia apa? Dia akan kata apa? Ma aradtu bi kalimati. Apa sebenarnya aku nak dengan kata-kata aku? Lepas dia cakap satu benda, dia akan hisap balik diri dia, dan dia kata, ish, kenapa aku cakap macam tu? Kenapa aku buat macam tu? Wa ma aradtu bi aklati. Apa yang aku nak dengan makan ni? Kenapa aku makan benda ni? Dia akan tanya balik diri dia. Mana seorang mukmin, dia kata-kata Hasan Basri, demi Allah dia kata, kami tak lihat seorang muslim tadi, mukmin tadi, melainkan dia akan mencela diri dia sendiri, mempersoalkan diri dia. Mana maksud dia sekali dia bercakap apa-apa kan, lepas tu dia akan macam, ish, kenapa aku cakap macam ni? Dia kata tu. Kan mana dia ada dalam diri dia ada conscious berkenaan dengan apa dia cakap, apa dia makan, apa dia pakai, apa dia tengok, apa dia dengar, apa dia pandang, apa dia ke mana tempat dia berjalan, apa benda barang dia pegang. Dia akan sentiasa timbul dalam diri dia. Jadi macam macam itulah. Ma aradtu bi hadithi nafsi. Dan apakah yang aku nak dengan kata-kata dalam diri aku ni? Contoh macam bila lepas dia buat tu benda, dia rasa macam best. Asal aku cakap macam ni? Kan dia rasa macam puji dia kan. Oh bagusnya. Dia sendiri akan rasa macam, kenapa aku rasa macam best pula? Kenapa aku cakap macam ni? Dia akan macam tu pula. Ini orang yang mukmin. Ni kata Hasan Basri. Wa innal fajira, sedangkan orang yang fajir, orang yang jahat, yang berlawanan dengan orang mukmin, yamdi quduma ma yu'atibu nafsah, dia akan berlalu ke depan. Mana berlalu hari dia, esok, lusa, tulat dan sebagainya. Ma yu'ati nafsah, dia tak akan apa? Tidak akan cela diri sendiri. Dia tak akan tanya apa dia buat. Jadi kita adalah, dari mana kita datang, kenapa kita datang, ke mana kita nak pergi lepas ni? Adakah kita akan selamat? Adakah sekian? Untuk seorang mukmin, dia akan tertanya-tanya. Bagi orang yang fajir, yang jahat, dia ada masalah dalam perkara ni. Dia jiwa dia agak tertutup, dia tak ada conscious, tak ada kesedaran berkenaan perkara ni. Dah tunggulah kena stroke ke kan? Stroke dia tertonggik tegak dalam mata dia, baru dia sedar. Kata dia hari boleh berjalan je kan, dia tak sedar bahawa nikmat jalan tu Allah Ta'ala tarik kan, atau dia Allah Ta'ala tarik mata dia, Allah Ta'ala boleh tarik dia, boleh tak, bila dia tak sedar, Allah Ta'ala sedarkan macam tu, baru dia sedar bahawa nikmat tu ada yang mengawalnya. Tapi masalah ni sekarang ni, benda ni kan asasnya seorang mukmin tanpa kena pun dia dah ada perasaan berkenaan. Seorang mukmin tanpa kena benda-benda berkenaan, mana kita kata teguran Allah Ta'ala yang secara musibah ni, tanpa kena pun dia dah ada rasa berkenaan. Ini Hasan Basri kata. Okey. Wa qala Juwaibir, berkata Juwaibir, balaghana, telah sampai kepada kami, Anil Hasan, daripada Hasan Al-Basri, annahu qala, bahawa dia berkata, fi qawlihi, berkenaan firmannya Allah SWT, wala uqsi bi nafsil lawamah, dan janganlah, tidaklah aku sungguhnya benar-benar bersumpah dengan jiwa yang mencela. Qala, berkata Hasan Basri, laisa ahadun min ahli samawati wal ardi, tidak ada seorang pun daripada penduduk langit dan juga bumi, seluruh langit dan juga bumi, illa, melainkan
yalumu nafsahu yaumal qiyamah, akan mencela diri sendiri pada hari kiamat nanti. Jadi macam penyesalan memang semua akan menyesal. Tapi lepas, kalau siapa ahli syurga masuk syurga, dia stop lah. Tapi sebelum dia masuk syurga tadi, dia akan, alamak, kenapa aku tak buat, ya Allah, kenapa aku tak buat. Dia akan nampak kat sana. Pasal di sana nanti kita akan nampak pahala dan ganjaran kita buat kerja kat dunia ni akan kelihatan di sana. So di sana, macam dalam hadis Nabi, dia kata tak ada orang pun mati kecuali dia akan menyesal. Dia ketika mati dia akan menyesal. Dia kata, kalau aku tahu aku buat, kalau aku tahu aku buat. Betul rupanya ada soal yang kubur. Betul rupanya ada ba'ats, ada kebangkitan. Betul rupanya ada mahsyar. Betul rupanya ada sirat. Mana kalau aku tahu aku buat. Kalau tahu. Tapi ketika itulah, walaupun dengan kadar masing-masing, semua orang akan rasa menyesal. Mana yang buat baik pun akan menyesal. Dia kata. Mana itu sebab dapat Hasan Basri kata, tidak ada seseorang pun dari kalangan penduduk langit dan juga bumi melainkan akan mencela dirinya pada hari kiamat. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, talumu 'alal khair wasyarr, dia akan mencela di atas apa? Kebaikan dan keburukan. Mana kebaikan yang dia terlepas, keburukan yang dia buat. Alamak, kenapa aku buat benda sekian? Ya Allah, kenapa aku tak minta maaf pada orang sekian? Kenapa aku sombong hari itu? Kan Nabi dah kata, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Maksud bertawaduk kerana Allah Ta'ala akan angkat dia. Dan Nabi sabdakan bahawa ada berkenaan dengan apa, pertuntutan balik. Mana apa barang orang ambil daripada aku, orang zalimi aku, akan dituntut semula. Tapi dia kata tapilah, tapi aku beria nak menang juga. Kan, aku nak menang juga kat dunia dahulu. Aku gunakan macam-macam cara untuk menang. Jadi benda tu tadi akan datang balik. Mana apa-apa yang berlalu tadi akan datang balik. Dia kata, kalau aku tahu aku maafkan. Macam orang yang kata, tunggulah nanti akhirat nanti nak jumpa orang kan. Dia kata tunggulah. Memang tunggulah. Kalau orang tadi daripada orang yang lembab gila, dia sampai awal. Kawan tu dah jenis merangkak atas muka. Ngesok tak sampai lagi. Yang lain sampai dah. Dia kena tunggu. Sebab tu masuk syurga dah. Kerana apa? Janji dikata apa? Jumpa depan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Dan anda kena tunggu. Lepas tu ketika tu dia kata apa? Kalau aku tahu aku maafkan. Kalau aku tahu aku maafkan. Betul tajuk dia. Kita memang tak dalam tajuk tuntutan. Islam tak suruh paksa kita lepas. Tapi melepaskan benda berkenaan, let go. Yakin dengan janji Allah Ta'ala lebih baik daripada orang tu sibuk untuk dapatkan pengadilan bagi diri sendiri. Mana kalau dia kata dia sekat orang tu kerana bimbang orang tu masuk neraka, dan is actually noble. Berapa ramai orang yang sekat orang buat jahat kerana sayang. Kan? Biasa menyampah geram terpuas hati orang tu. Kenapa degil sangat kan? Maksudnya sebenarnya kalau ikutkan sebenar, kita disuruh dalam hadis Nabi kata, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Bantulah saudara engkau yang zalim atau yang dizalimi, yang zaliman atau mazluma, yang menzalimi atau yang dizalimi. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, kami tahulah orang yang dizalimi kena bantu. Yang menzalimi nak bantu macam mana pula? Kita kata tolong dia pukul orang, tolong cilat orang juga. Nabi kata, engkau tahan dia daripada terus menzalimi, itulah pertolongan kau untuk dia. Stop daripada dia terus makan harta haram, stop daripada buat maksiat. Itulah dia tanda kita sayang pada dia. Tanda kita apa? Kita bantu dia daripada jangan masuk neraka. Tuan faham? So konsep itu kena ada. Itu baru kita kata kat sini yang dikatakan Islam itu adalah agama yang apa? Agama yang bersifat dengan kasih sayang. Boleh kita kata kita tak amar ma'ruf nahi munkar, sebenarnya bukan kerana kita menyampah sebab orang tu boleh buat kita tak boleh buat. Kadang-kadang orang kata, dia dengki tu, dia tak boleh buat, dia dengki kat kita. Tak, bukan. Tidak sekali-kali, hasyalillah. Kita sibuk berkenaan hal haram ni kerana kita bimbang orang-orang yang tertinggal tadi. Macam dakwah para anbiya macam tu. Kalau ikut para anbiya tak perlu bimbang pun tak apa. Tapi pasal kita lihat ada nabi yang tak ada pergi ikut langsung. Ada nabi 2 orang pengikut, ada 3 orang, ada belasan orang. Ada datang ramai, ada yang tak ada orang langsung. Yang tak ada orang langsung tadi kita cakap apa? Ikutkan daripada segi mereka berdakwah, nakkan kaum mereka supaya jangan sampai masuk neraka. Itu asas pertama kita kena sedar. Jadi matlamat asal para anbiya datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi kita macam tu juga. Bila kita kata kita nak buat kerja para anbiya, kita sayang pada kita nak amar ma'ruf nahi munkar, maksud dia bukan sebab kita rasa kita kuat. Orang tu salah, kita betul. Pasal mungkin dia kena bala apa yang kita tak kena. Mungkin kita datang-datang lahir-lahir nak Pak Imam. Dia lahir-lahir nak perompak. Dia minta, dia tak minta. Dia tak minta lahir nak perompak. Jadi kita kata ketika dia tersangkut tu kerana suasana sekeliling diri dia, kehidupan dia, dia dapat aliran jalan ke sana. Kita dapat aliran jalan ke sini. Jadi kita tak tarik dia tadi bukan sebab kita rasa kita ada privilege. Tapi kita ada responsibility. Faham tak? Bukan rasa macam aku terpilih, I'm chosen. Kan? Jangan. Na'udzubillah. Rosaknya banyak pendakwah sebab tu. Sebab dia rasa dia apa? Nah, itu jadi kisah macam kasarnya. Relax.
Tapi lah kadang-kadang marah orang tu, marah kerana perbuatan dia, bukan marah kerana orang tu. Okey, baik. Jadi dia kata apa? Mana Sa'id bin Jubair kata tidak ada melainkan akan apa? Akan mencela, akan mencela ke atas kebaikan atau keburukan. Mana kebaikan yang terlepas, wasyar, dan juga kejahatan yang dia telah lakukan. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, tandamu ala ma fata wa talumu alaihi. Mana akan jiwa tu akan apa? Seorang nyawa tu, sesuatu jiwa tu akan apa? Tandamu, menyesal ala ma fata, di atas apa yang diterlepas. Allah terlepas. Terlepas dia kata. Rupanya dalam syurga kena bina rumah juga daripada dunia lagi. Sama-sama ada togel kosong tak cukup rumah, dia kata. Rupanya tasbih, takbir dan sebagainya, bacaan tasbih kita jadi pohon-pohon di syurga nanti. Tengok kebun kita pergi ke syurga, tengok lah tak ada pokok, rupanya tak rajin berzikir. Contohnya, lah kalau aku zikir banyak, dia kata. Silap-silap, dia kata. Nampak macam mana dah? Kan? Jadi kita kata konsep asal dalam Islam ni, memang kita kata orang tu akan menyesal di atas apa yang lepas. Wa talumu alaihi, dan dia mencela di atasnya, di atas perbuatan apa dia meninggalkan dahulu. Wa qala Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas lawamah ai madhmumah. Lawamah banyak mencela, itu banyak ataupun mungkin maksud kedua dia madhmum, tercela, bukan mencela, tercela. Itu maksud kedua dia. Maksud pertama tadi dia mencela, maksud kedua dia tercela. Qala Qatadah, berkata Qatadah, lawamah fajirah. Lawamah itu fajirah, jahat. Ya. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, wa kullu hadhihi al-aqwal mutaqaribah bil ma'na. Dan semua kata-kata ini, pendapat ni yang kata dia adalah jiwa yang mencela, jiwa yang tercela, atau jiwa yang jahat, semua mutaqaribah bil ma'na, hampir dari segi makna. Okey. Wal ashbah bi zahir tanzil, dan tapi yang paling serupa, paling tepat dengan zahir penurunan ayat Quran ni, annaha allati talumu sahibaha alal khair wasyarr, bahawa ia adalah yang mencela tuan diri tadi di atas kebaikan dan keburukan, maksudnya dia terlepas. Wa tandamu ala ma fata, dia menyesal di atas apa yang telah lalu. Itu yang paling tepat berdasar apa yang keseluruhan pengertian ayat tadi dikata. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, adakah menyangka manusia, insan, allan najma'a idhamah, bahawa kami tidak akan boleh untuk menghimpunkan tulang-tulang dia. Dirasakan dia takkan dikumpulkan balik ke? Soalan. Kan tulang dah berselerak kan, makan oleh ikan jerung tu, berak kat sini, berak kat sini, tulang tu hancur. Dimakan oleh rimau, singa dan sebagainya kan, bersepah tulang kita. Boleh kumpul balik tak? Jadi macam tu. Adakah dia menyangka macam tu Allah Ta'ala takkan mampu? Kalau Allah Ta'ala jadikan kita dahulu, sebenarnya dia tak wujud pun. Untuk mewujudkan kita balik sekali lagi bukan berat, tak susah. Dia dah menjadikan sekali, dia jadikan sekali lagi. Dia tak berat pada dia. Kalau kita ni, betul kita limited, manusia kekuatan mereka limited. Daripada hancur berkecai telefon tu, nak hantar ke syarikat ganti baru, dia takkan betulkan benda berkenaan. Dia nanti casing luar dan sebagainya, benda asal tadi akan hilang. Itu limitation manusia punya kerja. Tapi kalau dia kata Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa, maha teliti, maha berkehendak, apa yang dia nak, dia kata kun fayakun, dan akan mendatangkan jadi. Dia kata tubuh badan kita kat sini lain, akhirat nanti akan lain. Dari sana nanti benda tu akan terkumpul, bukan dengan cara seperti mana badan kita sekarang. Ya, bahkan kun fayakun dia akan jadi, mana manusia ni akan bangkit, bangun dan sebagainya. Dan dia kata apa tu? Dia kata ai yaumul qiyamah, iaitu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ayadhunnu, adakah dia menyangka, manusia ni menyangka, ayadhunnu, adakah dia menyangka, bahawa kami la naqdiru ala i'adati izamihi, kami tidak mampu untuk mengembalikan tulang-tulangnya. Okay, azmani, izam, dia plural juga. Wajam'iha, dan juga menghimpunkannya, min amakinihal mutafarriqah, daripada tempat-tempatnya berserakan, yang bertaburan. Dirasa manusia Allah Ta'ala tak mampu juga. Dan kena ingat dalam Quran Karim, bila Allah Ta'ala gunakan nahnu, kami dan sebagainya, itulah kami yang berbentuk kemuliaan, pride. Bukannya kami maksudnya plural. Allah Ta'ala bukannya plural, dia hanya Tuhan yang satu saja. Tapi dia gunakan penggunaan kom tu, nahnu tu, untuk menunjukkan keagungan. Okey. Allah Ta'ala menjawab sendiri. Dia ditanya, kemudian dijawab balik. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan maha berkuasa, Allah Ta'ala kata kami berkuasa untuk ala an nusawwiya, untuk memperelokkan atau membentuk bananahu.
Ujung jari dia ni, banan ni. Inilah antara dalil yang digunakan oleh sebahagian para ulama menyatakan bahawa tempat identiti manusia tu di ujung jari dia kan. Dan benda ni tak diketahui oleh manusia, melainkan pada lepas kurun ke-18. Zaman dahulu ada masalah benda ni. Tak tahu? Pernah tahu? Masalah kena buka benda lain. Kan tak tunjuk ni kan berkata. Ya ke cerita ustaz ni kan? Kejap. Tentang cap jari. Yep. Jadi ada sejarah dia. Pasal kita sekarang ni hidup pada zaman cap jari dah memang dipakai. Jadi kita ingatkan benda tu dah lama dah orang pakai. Sebenarnya tak. Benda tu bukan. Zaman dahulu sebelum cap jari dikenali sebagai tanda identiti, manusia ni pakai cara dipanggil apa? Identification tu berdasarkan kepada inilah, warna kulit, kemudian apa nama? Bentuk hidung, panjang hidung, lebar mata, jenis condong kening dan sebagainya. Macam itulah dia, saiz muka dan sebagainya. Itu cara lama diorang gunakan. Tapi lepas mana datang penjelasan yang nyata berkenaan perkara ni. Kalau ada kat sini, saya tengok sini. Tapi kalau tak ada sini macam mana? Sekejap. Dokumen. Mana entah. Masalah. Sekejap. Ni kot. Okey. Ini zaman dulu. Zaman dulu, cara mereka gunakan untuk menentukan identiti seseorang adalah cara macam ni. Sehingga Scotland Yard yang mula sekali dikatakan guna cap jari di ujung ni sebagai pengenalan diri untuk orang adalah Scotland Yard yang di Britain. Amerika pun lewat. Sehingga jadi satu kes dahulu, diorang gunakan sistem macam ni, kan? Bentuk muka macam ni, kening-kening kan. Sampai last kali ada masalah. Seorang kulit hitam, seorang kulit putih, figure muka tu sama daripada segi tu. Struktur muka sama. Bila sebutkan struktur muka macam ni kan, sama dua-dua. So ada masalah. In the end orang terpaksa pakai ni. Jadi, bila entah kita letak dia tu sekejap. Ada letak kaki saya. Mana entah aku letak benda tu. Tu masalah. Inilah yang serabut ni. Kalau ada sini, mana entah. Cap jari pengenalan. Okay. Siapa buat pink bukan salah saya. Yang tanya kenapa pink. Okey. Dia buat pink, macam banyak warna pipi warna pink. Kat poster tu. Dia orang buat poster, dia buat warna pink. Bukan saya pilih, dia orang pilih. Tapi isi kandungan saya letak. Dia orang tu siapa tak didedahkan nama. Okey, baik. Dia kata kat sini kan, cap jari. Dia kata, sebelum penemuan fakta bahagian cap jari manusia sebagai pengenalan terbaik, sistem bersilen. Saya ingat mulut bercakap. Yang diperkenalkan pada 1882 digunakan sebagai sistem pengenalan ni, bertilen ni. Sistem ni kadang menggunakan rupa paras. Dia gunakan muka tepi, lebar dahi, kening macam mana, telinga macam mana, untuk ni mulut muncung ke tak muncung kan. Digunakan itu sebagai identiti. Okey. Menjelang 1901, Institut bagi Pengesan dan Mendidik Penjenayah di Britain, Scotland Yard mengiktiraf telah mengiktiraf cap jari sebagai tanda pengenalan. Amerika Syarikat hanya mengiktiraf cap jari sebagai pengenalan bagi mengenal penjenayah setelah berlaku kekeliruan untuk membezakan dua orang yang berlaku pada tahun 1903 yang saya kata dua orang tu. Okey. Kesimpulan walaupun orang terdahulu seperti Assyria, Cina kan guna cap jari ni. Bila orang tu nak buat perjanjian, tak kan jari ni gunakan ni kan, darah dan sebagainya. Telah mengetahui hujung jari untuk menandatangani surat perjanjian, tetapi tidak diketahui keunikannya sebagai tanda pengenalan. Nama tuan ada orang tengok pula balik, betul ke cap jari engkau kan? Mana ada orang buat kerja untuk cek balik cap jari itu adakah betul daripada si A atau si B. Okey. Jadi soalannya, siapa mengajarkan Muhammad SAW mengenai keadaan ibu jari yang unik yang tidak diketahui oleh manusia sebelum kurun ke-20 jika bukan Tuhan menjadikan manusia. Allah Ta'ala sebut bertempat berkenaan pasal dia paling rumit. Dan sekarang ni kita pengenalan diri kita pakai mana tu? Kita pakai apa? Sistem cap jari. Mana cap jari ni adalah pengenalan anda. Kan? Cap jari anda adalah pengenalan anda. Nampak? Ni benda ni. Ikutkan Al-Quran tadi, Allah Ta'ala tujukan kepada manusia. Bila manusia kata, tulang kan besar. Tulang ni hancur berkecai. Kan? Boleh kumpul balik ke tidak?
Allah Ta'ala kata apa? Bahkan bukan setakat tulang, hujung jari kamu tu akan batang balik. Sebiji macam dekat dunia. Mana kalau pada scanner yang apa kat jabatan apa kat ni kan, lepas bangkit semula tu pergi dekat ni airport KLIA tu, letak balik, nyala lagi. Dia akan tetap kenal. Walaupun kita dah hancur berkecai, dah binasa badan kita, tetap akan dikembalikan semula. Tu maksud dia uniknya cap jari anda. Anda ialah anda beradik sekalipun, kembar sekalipun, ujung jari ni takkan serupa. Lain-lain tu boleh buat, tapi ini tak boleh. Ni tak boleh buat. Otter sikit pun anda bakar ke, anda letak asid ke, orang tahu anda telah otter. Tak ada anda pakai cap jari baru ke kan. Muka boleh tambah sini, cocok sini, bulat sini sebagainya, tapi ini tak boleh. Ni tak boleh. Okey. Macam tu lah kita kata asalnya ia tak ada ketahui pun manusia, tapi setelah sekolah ni dia buat dan sebagainya, tapi Quran kata awal lagi. Mana kalau manusia dia kata nak identiti dia tulang dia hancur berkecai, dia kumpulkan bukan sekat tulang, hujung jari dia akan dielokkan semula macam mana asal. Jelas? Okey. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, dari Ibn Abbas ketika awal pasal sawwa yusawi dalam bahasa Arab, dia maksud dia membentuk, mengelokkannya juga. Maksud dia Ibn Abbas kata an-naj'alahu hukufan wa au hafira. Mana kami boleh untuk jadikan ujung-ujung jari kamu tu sebagai apa? Khuf, mana macam kaki unta, au hafira atau macam kaki kuda atau lembu. Itu maksud dia. Hafir kaki lembu, mana boleh jadikan macam kaki lembu atau macam kaki unta. Maksud dia tu, maksud asal yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas. Wa kadza qala Mujahid wa Ikrimah wa Hasan wa Qatadah wa Dhahak Ibn Jarir. Demikian juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Hasan Basri, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, Dhahak dan juga Ibn Jarir. Okey. Wajjahu Ibn Jarir, dan dihadapkan kisah ini, ayat ni oleh Ibn Jarir, bi annahu ta'ala, dengan bahawa Allah Ta'ala law syaa kalau Ta'ala nak la ja'alahu dhalika fi dunya, atau akan jadikan ia di dunia. Maksud dia itu yang maksud difahamkan oleh Ibn Jarir ketika itu. Tapi apa? Wa zahir minal ayah, tapi zahir ini Ibn Katsir kata, dan zahir pada ayat ini anna qawlahu qadirina min qawli najma', dia kata apa, bahawa maksud qadirin, kami mampu, ini adalah keadaan hal daripada himpunkan akan, bukannya sedang, bukan sekarang kat dunia. Mana? Di sana, di akhirat nanti. Ya? Adalah keadaan daripada najma'u qadiri, kami qadirina an najma'u. Ai yazunnu al-insanu, adakah menyangka manusia itu anna la najma'u idhamahu, bahawa kami tak boleh mengumpulkan tulang-tulang dia. Okey. Bahkan yang jawapan dia adalah sanajma'uha, kami akan himpunkan ia qadirin, bahkan bukan setakat itu saja, dalam kami kumpulkan kami mampu pula an nusawwiya banana, untuk mengelokkan balik apa, hujung-hujung jari dia. Ai qudratuna salihah li jam'iha, dan kekuasaan kami adalah elok untuk apa, menghimpunkan tulang-tulang tersebut. Walau syi'na, dan kalau kami nak, la ba'athnahu wa azida mimma kana, dan mereka kalau kami nak, kami bangkitkan dia, kami tambah lagi daripada kedudukan yang asal daripada dia jadi dulu. Fanaj'alu bananahu, dan kami buat balik dia punya hujung-hujung jari dia. Wa atraful asabi', banana ni adalah bukan banana adalah atraful asabi', hujung-hujung jari, hujung-hujung jari tu. Mustawiyah, elok balik semula. Wa hadha makna qaul Ibn Qutaibah wa Zajjaj, dan inilah maksud yang dikatakan oleh Ibn Qutaibah dan juga Az-Zajjaj. Dia kata macam itulah maksud yang dikehendaki. Maksud dia Allah Ta'ala memang akan mampu untuk menghidupkan, menjadikan manusia ni hujung jari dia serupa semula macam yang asal. Bukan sekat tulang, hujung jari pun akan dielokkan balik. Mana itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh terlupa. Kan orang suruh buat barang kan, so sekali masak, sekali jadi macam ni, besok jadi macam ni. Dia tak pernah sama. Tapi kalau dia kata apa, dia kata Allah Ta'ala nak elokkan ni, dia takkan lupa belah mana, di mana duduk dia, di mana tempat dia, apa akan jadi, apa akan sekian, semua sekali betul. Kita tak salah sikit kan. So bagi apa, beli barang kedai pun silap berapa kali pergi tak tinggal dia. Kalau lelaki lah suruh pergi pasar, asyik beli barang tak cukup. Kalau beli barang terlebih pula ada, kan bini tu suruh beli barang lain benda dia beli. Dia pelampau belanja. Dia nampak patut banyak ni, dia banyak. Last sekali balik rumah tak siapa nak makan. Baik. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, Allah Ta'ala kata berkenaan dengan manusia ni cuba nak mengingkari kiamat. Tapi Allah Ta'ala kata, aku mampu untuk, bukan setakat tu, kami mampu hatta untuk hujung jari tu kami kumpulkan balik. Jangan persoalkan, jangan takut, jangan bimbang. Pasal benda tadi tidak ada masalah untuk Allah Ta'ala kumpul balik. Yang pentingnya percayalah bahawa kebangkitan itu ada.
Mana kalau benda ni tadi kan, kita sendiri pun tak tahu cap jari kita rupa macam mana. Kau saya tunjuk tuan-tuan sekalian, cap jari tuan-tuan sendiri, kenal? Kita letak 10, kita ambil cap jari, siapa kenal cap jari sendiri? Mana orang kenal? Cap jari macam mana? Dekat IC tu ada lah, dekat dalam komputer ada. Tapi masalahnya tuan-tuan tak kenal. Kan, mereka tengok, oh ini cap jari aku ni. Ada? Tak ada kan? Okey. Jadi, kita tahu Allah Ta'ala kata, bukan setakat itu. Tapi sebenarnya kiamat itu pasti berlaku. Tapi manusia ni ada masalah. Wa qawluhu ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan. Firman Allah Ta'ala. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan inginkan manusia ini, kalau boleh dia nak apa? Dia nak buat jahat, dia buat kejahatan. Amamahu dia masa hadapan dia. Mana besok lusa dia sentiasa inginkan kalau boleh nak buat lagi benda tak elok. Kalau boleh. Mana kalau boleh lepas, kalau boleh lah. Contoh macam ni lah, kalau boleh lah arak tu halal. Rasa nak buat tak? Kan? Kalau boleh lah sekian. Dia akan sentiasa kalau boleh rasa nak buat. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, yakni yamdi quddaman. Maksudnya dia akan berlalu ke hadapan. Ya, yakni al-amal. Dia punya cita-cita dia kalau boleh. Yaqulul insan, berkata, ini manusia ni biasanya akan berkata, a'malu, aku akan beramal, thumma atubu, kena aku bertaubat. Qabla yaumul qiyamah, sebelum hari kiamat. Ini seringlah yang kita lihat orang banyak buat maksiat, tapi nak bertaubat lambat. Kan? Sebab apa? Sebab ini sifat yang asal. Dia kalau boleh, kan manusia kalau boleh buat jahat semua kan. Kalau tak ada kena tangkap, dia jalan tak? Contoh lampu merah tu, kalau kata boleh jalan. Kalau kata boleh jalan kan. Kalau kita tak ada siapa nak tangkap, AS tak ada, rasanya nak jalan tak? Nak jalan lah kalau boleh. Tapi kerana ada sekatan. Kalau tak ada sekatan nak jalan? Nak jalan. Kan kita kata. Pasal manusia ni kalau boleh dia nak semua benda dia nak jadi. Apa dia nak dapat. Apa dia mahu ditunaikan kalau boleh. Jadi secara asasnya itu tabi'i manusia. Mana dia kalau boleh dia nak, kalau boleh benda tu terus ke depan masa akan datang dia semua dia nak dapat jadi. Problem dia sekarang ni Allah Taala tak benarkan macam tu. Maksudnya dia katakan kepada manusia ni, yaqulul insan, berkata manusia, a'malu, aku akan beramal, thumma atubu, bukan aku akan bertaubat, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Wa yuqal, dan dikatakan juga maksud dekat sini, huwal kufru bil haqqi baina yaday qiyamah. Ia adalah sifat kufur terhadap kebenaran sebelum datangnya kiamat. Maksud datang kiamat dia dah sibuk dengan apa? Menentang kebenaran. Tapi dia kata kot-kot sebelum mati boleh bertaubat. Dia nak macam tu. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, liyafjura amam, supaya dia buat jahat di hadapannya, dia masa akan datangnya. Yamdi amamahu raqiban ra'sahu. Kalau boleh dia apa? Yamdi amamahu, dia berlalu ke hadapan, ke masa hadapan dia, ke depan dia. Ya, raqiban ra'sahu, memanjat kepala dia sendiri. Kepala dia tinggi dah, nak tinggi lagi kalau boleh. Kalau dia nak tinggi, raqiban ra'sahu, kalau boleh. Yang manusia ni. Ni katakan oleh Mujahid. Mana sentiasa nak meninggi. Mana ada manusia nak rendah kan? Nak ada humbleness kan? Kita kata benda tu terpuji, baik. Dari segi tabiat Allah Ta'ala jadikan fitrah kita suka kepada sifat-sifat yang baik. Tapi kalau dia kata kan, kalau dia kata tak ada siapa akan cela kita, rasa nak buat tak? Ada soalan dia akan timbul. Manusia ni akan rasa nak buat. Wa qala Hasan, berkata Hasan, la yalqa ibnu Adam illa tanza'u nafsahu ila ma'siyatin quduma. Tidak akan bertemu tidak akan ditemu, la yulqa, tidak ditemui anak Adam ni, melainkan tanza'u nafsahu, diri dia akan menarik dia ila ma'siyatin adalah kepada membuat penerkaan kepada Allah Ta'ala, quduman, selangkah demi selangkah. Kalau ikutkan mana tendensi, macam kita kata asalnya manusia ni, macam kita baca dalam kisah tafsir berkenaan kisah Nabi Nuh AS, kan kaum dia asalnya kan semua di atas tauhid. Asalnya daripada Adam AS sampai Nuh AS 10 generasi semua di atas iman. Tapi sampai Nabi Nuh AS, kecenderungan mula lari kepada kan buat patung-patung orang yang soleh dan sebagainya. Kemudian dia tendensi bergerak lagi. Mula buat patung. Kata patung ni lah mengingat kita, pandang patung ni mengingatkan kepada orang soleh tadi, amal ibadat dia banyak, dan orang ni pun buat amal ibadat banyak asalnya. Kemudian second generation dia upgrade. Pandang akan dapat pahala. Second generation pegang. Last sekali sampai fourth generation atau berikutnya, kaum tadi dah mula apa? Meminta kepada berhala tadi, patung tadi, yang asalnya hanyalah simbol kepada apa? Wujudnya orang soleh di dalam tempat berkenaan. Kita zaman kita seperti itulah. Dulu orang kata kan, asalnya sayang Nabi kan, sayang Nabi biasa. Kemudian sayang Nabi bergendang. Lepas tu melompat. Dia akan upgrade. Tendensi tu macam tu. Pasal Nuh AS lepas daripada dia minta kepada Allah Ta'ala supaya musnahkan semua yang kafir di atas muka bumi ini. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau biar atas muka bumi ini orang kafir ni wala satu rumah pun.
Dia doa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala makbulkan doa dia, tenggelamkan bumi ni. Tapi lepas tu ada tak orang kufur balik? Dia cerita tendensi dia lepas peringkat. Macam kita kata lah, Islam datang ke tanah Melayu. Mana asalnya Rasulullah SAW bawa Islam tu bersih daripada sebarang khurafat dan tahyul. Tak ada ajar kita percaya jin untuk apa, jembalan tanah. Tak ada ajar. Tak ada ajar mandi safar. Tak ada ajar berkenaan dengan minta dikubur. Tapi tiba-tiba masyarakat Melayu kita apa? Tahu tak, dia lari. Lepas tu dia kata macam, tapi atuk nenek kita buat. Kan? Tapi Nabi kata tak ada. Yelah, Nabi kata tak ada, tapi tak semestinya Nabi kata tak ada. Itu tak elok. Kan? Kena faham macam tendensi ni akan sikit dia keluar. Dia akan lari. Pasal manusia ni punya kecenderungan macam tu. Itu dikatakan oleh apa? Oleh Hasan Basri. Dia kata tak ditemui manusia ini, anak Adam ni, melainkan akan menarik dirinya kepada maksiat kepada Allah Ta'ala selangkah demi selangkah. Illa man asamahullah, kecuali siapa yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, dan orang tersebut akan terselamat. So, itu yang syaitan kata apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-mu yang mukhlas, yang dipilih, yang dibersihkan. Yang lain aku dapat tarik, dia kata. Sebab kenapa kita kata condition ataupun kedudukan manusia ini tadi, memang dia kena sedar bahawa dia ada kecenderungan kepada maksiat. Jangan dirasa bahawa lepas dia berzikir, dia beramal, berselawat dan sebagainya, maka lepas tu syaitan tak datang jumpa dia dah. Nampak-nampak jauh, orang tu berselawat, lari kita. Mana ada? Bahkan memang manusia dia akan sentiasa datang syaitan kacau dia. Dia kena sedar macam tu. Dia jangan rasa diri dia akan sampai tu state, tak ada dah syaitan datang kacau. Dan kalau ikutkan cerita wali-wali tu kan, macam tu lah, syaitan tak datang dah lah. Nampak, astagfirullahalazim, dia jauh lari. Itu Omar pun, kita kata Omar, yang syaitan lari tengok muka dia pun, dia takut, dia bimbang. Dia tak sampai peringkat Omar pun. Kan, tak sampai wali-wali tu kan, yang mengaku wali dan sebagainya kan, Habib ke apa dan sebagainya nama dia. Tak sampai peringkat Omar, bukan Omar lah, bawah sikit dia Omar pun tak sampai. Tapi tabi'in tak sampai. Tiba-tiba apa? Dia rasakan bahawa lepas satu peringkat, dia berzikir, dia beramal, satu state, syaitan tak datang kacau dia dah. Na'udzubillah, kita kata. Mana boleh macam tu? Sebab syaitan akan datang. Tu yang jadi kes lepas tu, apa, kahwin cerai dengan anak murid tu. Ambil pilih bini, mana satu dia nak, dia kata. Orang dia nak bini orang tu, dia ambil. Dia sekian. Jadi kes. Ni benda-benda benar. Mana mula-mula tu datang macam contoh macam dahulu. Semua tak ampunkan beliau yang Arkam punya pengasas. Semua tak ampunkan beliau, seulang sekali. Sebab kita tak tahu apa dia akan dapat dari Allah. Tapi cerita dia ketika awal dia berdakwah dahulu. Ni macam kita punya yayasan ni punya bos ceritakan, dia kata tengok dia yayasan anda dan sebagainya berceramah. Memang dia kata nampak ikhlas sungguh. Tu ketika itulah orang datang bagi hadiah, duit dan sebagainya untuk dakwah. Dan dia dulu pertubuhan dia orang ni, mana setiap ahli dia tadi akan bagi duit. Kena wajib potong berpersen. 30 ke apa saya tak ingat. Siapa pernah ikut? Apa? Semua tak nak mengaku kalau ada ikut pun. Giling, laju je giling. Padahal rumah dekat je dengan Sungai Bercala. Kat orang Hutan Mentun lah. Okay. Benda tu betul. Maksud dia berapa ramai yang dikatakan serahkan. Dia ada percentage dia akan potong. Tu yang baru ni kan, bila kena tangkap yang dia punya apa, isteri dia kan dekat Jeddah. Kan dikatakan pendapatan harian sekian banyak. Bukan sebab dia pandai menjaga. Pasal dia antara benda tadi adalah potongan gaji tadi. Tapi lepas satu peringkat, nampak? Ada start. Mana akan lari? Awal asal kita kata nak kerana Allah Ta'ala. Tapi syaitan akan datang. Jangan kita perasan bahawa tak ada syaitan akan mengganggu kita. Lepas kita baca ayat sekian, gantung ayat ini, tampal ayat itu, paku kat ujung sana, pakai garam apa ni, lepas tu pakai minyak wangi apa? Minyak wangi adalah hantu. Seriously kan? Kalau pakai minyak wangi tu syaitan tak datang, ganas lagi tu. Dan apa masalah dia? Kalau dia macam tu pakai minyak wangi tadi, dengan testimoni yang ustaz tu bagi, kan? Apa jadi lepas tu? Tak ada orang akan baca Quran. Tak ada orang akan rasa diri dia apa? Aku silap. Tak ada rasa. Takkan ada rasa. Dan itu masalah. Saya ingat dulu macam apa dalam tajuk apa, suara hati. Kan? Dia ESQ tu kan. Suara hati kan. Dia cuba dinaikkan. Benda tu Indian last kali apa tau? Tak boleh salah. Itu sebab kenapa tuan pengasas tadi, takkan kata dia silap. Sebab dia rasa dia dah sampai tu stage yang mana zikir dia tadi bersih sangat, sampai last kali syaitan tak masuk dah. Siapa kata? Anda pergi haji 3 kali, yang Nabi kata haji mabrur, anda jaga mulut anda, tak bercakap lucah, tak sekian, kembali seperti hari dilahirkan oleh ibu anda, mana tak ada dosa sikit pun. Tetapi 3 kali pergi pun, datang haji, malaikat tetap salin tau. Tak ada dia kata, haji 3 kali tu jangan salin dah. Siapa kata? Lepas kita datang Ramadan, kita datang, kita beribadat. Nabi janji apa?
Man shoma Ramadan, berasa puasa Ramadan, imanan kerana beriman, wahtisaban mengharap pahala Allah Taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan segala dosa-dosa dia. Qiyam macam tu juga. Mana langkah ke masjid. Each benda berkenaan hilangkan dosa. Tetapi jangan perasan bahawa anda akan kekal. Anda kena usaha lagi, effort lagi. Mana lepas satu peringkat anda jemur, kena buat benda baru pula. Pasal manusia ni cepat jemur. Kan asyik dia buat nama zikir kan. Macam dulu kan, mula start macam ni lah. Start belajar kita. First day bawa kita. Kan dapat lesen ni. Macam mana orang tu? Kan? Gila steering satu. Mata dia. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Kan kejap jeling. Betul tak? Dia akan attentive. Maksudnya dia start kan, bila takut langgar orang, takut langgar sekian. Mahal kan dia langgar orang, bukannya mudah. Habis kita tarik lesen, ada P pula tu kan. Lagi masalah. So kejap-kejap jeling. Kekejap jeling. Dia akan jeling. Mata dia akan attentive. Lepas sebulan, lepas 2 bulan, dia sekat kereta tak pandang kan. Tak pandang kiri kanan dah, betul? Betul tak? Mana mula-mula kita, contoh macam lam dapur gas kan. Zaman mula-mula datang dapur gas tu, petik god gitu je. Kan. Okay. Tapi lepas after a few months, lepas tempoh 6 bulan, setahun, tetek kan. Tak cukup tu dia begitu nak ulur kepala dia dekat benda tu. Betul tak? Macam budak-budak main meriam. Pernah main meriam buluh. Orang Taman Tun tak pernah main. Ni masalah, kesian. Saya cukup kesian, belah kasihan pada Taman Tun. Tak pernah rasa benda macam ni. Saya sendiri pun ialah budak Kuala Lumpur, tapi KL, tapi saya dapat belajar ke Perak tu. Saya duduk dengan kawan-kawan saya buat benda macam ni. Tahu bukan meriam buluh, tahu dia buat apa? Tahu palung batu tu, palung longkang batu tu yang besar tu, dia tebuknya lubang, dia tenggelamkan separuh dekat dalam longkang. Lepas tu dia letukkan benda tu. Polis datang tu, meletup tu gegar. Saya rasa kan, ketika meletup tu, kembang rambut saya. Lepas tu kan, time maghrib orang tak ada kerja lain kan, buka puasa orang pergi masjid, kita buka kat serama. Itu surau azan lah. Sembahyang, lepas tu pasang. Dia tutup dengan guni depan tu, lepas tu dia pasang, meletup, bom. Polis datang tak jumpa, dia tutup guni, tepi jalan, polis lintas sebelah mana tu. Merasa lah, kan, merasa. First takut, serius takut. Lepas kali ketiga keempat tak takut dah. Kan? Betul, itu takut tadi permulaan saja. Bila time kita tak kenal, start kita dah biasa, dia jadi macam apa? Lali. Itu macam juga ibadat anda buat kan, ibadat solat dan sebagainya, kena upgrade. Jangan letak pada satu peringkat yang sama. Lepas satu peringkat nanti anda akan lali kan. Macam semayang lah kan, mula semayang kan. Lepas tu lama-lama kan kita macam hilang balik, hilang rasa tu akan hilang. Sebab kenapa manusia ni kena sentiasa barui iman dia, barui amal dia. Benar, dan tu sebab lawamah tadi timbul. Yang mencela, yang menjaga diri dia sendiri, dia kata, apa salah aku buat macam ni? Supaya dia rasa diri dia sentiasa ada kekurangan, dan tidaklah dia berlagak sombong dan sebagainya. Tapi kalau dia kata tak ada rasa tadi, siap. Kan? Hati bila sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Hati bila sudah bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Kan itu yang lagu Arkam dulu sebarkan kan. Dia lagu pandangan mata selalu menipu, pandangan akal semua salah kan. Tak nak nyanyi. Saya tahu suara saya sedap, nyanyi kan masalah pula. Orang kata nyanyi. Ustaz penyanyi ramai dah. Jadi dia gunakan lafaz, faham tak? Hati bila sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Hati bila sudah bersih, pandangannya akan menembusi hijab. So diorang nak macam tu. Itu satu state yang mustahil. Sebab kita sendiri baca Quran. Al-Quran kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ surah An-Nahl ayat 98-100. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, bila kamu nak baca Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, minta perlindungan daripada Ta'ala yang daripada syaitan, minta perlindungan kepada Ta'ala dari syaitan yang direjam. Maksud dia apa? Syaitan akan datang kacau anda baca Quran. Bukan macam tak ada kacau lah, kita dalam state penjagaan. Quran adalah wahyu Allah Ta'ala, takkan datang syaitan. Siapa kata? Atas mayang kita pun dia datang kacau kan, dengan state of baik tadi. Faham tak? The state of baik tadi jangan perasan. No, ni banyak orang perasan. Dengan bahasa Arab wahum je, tiba-tiba akulah waliullah. Getuk tu. Masalah kena faham bahawa sebab kenapa Hasan Basri kata semua jiwa manusia ni mengheret manusia ni kepada apa? Maksiat. Itu yang kita kata datang tadi. Mana itu sebab kenapa Ibn Mas'ud kata barang siapa nak ambil tauladan pada orang yang telah mati ni. Dia tunjuk para sahabat Nabi. Sebab orang yang hidup tak selamat daripada fitnah. Masih ada ujian. Saya masih lagi dalam ujian. Bukan macam ustaz dia balik Yaman takkan ada ujian. Siapa kata? Kan?
Tapi dosa tiba-tiba jadi mak rempit. Tak apa pasal dia. Seriously. Lepas tu orang kata mak rempit bulat lah tu. Macam mana boleh mak rempit bulat? Kan? Laju nak motor dia. Contohnya, benda ni tak boleh berlaku. Pasti akan boleh berlaku. Kena faham. Sebab kita sentiasa minta Allah Ta'ala kekalkan kita di atas jalan yang benar. Minta tetapkan diri kita, iman kita. Kita minta hidayah tiap-tiap kali solat. Sebab itu. Sebab kita pasti akan diganggu dan digoda. Bukannya kita terlepas macam tu je. Jiwa kita sendiri akan nak. Syaitan ajak je. Syaitan kempen. Kita ikut. Faham Yelah kadang-kadang orang kata seronok-seronok kan. Saya tengok benda ngarut Gangnam Style pun ada yang ikut. Korea dan sebagainya. Ada yang terlibat ustaz ni. Lagi je lain. Baik. Illa man asamahullah, kecuali siapa-siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya an Ikrimah, dan telah diriwayatkan daripada Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, wa ghairu wahidin minas salafi, dan bukan seorang saja daripada golongan salaf, banyak lagi ramai yang diriwayatkan daripada mereka. Yang dimaksudkan liyafjura amamah ni adalah huwallazi ya'jala adh-dhunuba wa yusawwifu taubata. Dia, jiwa yang ni adalah orang-orang ni adalah, yang manusia yang dimaksudkan ni adalah orang yang menyegerakan dosa dan menangguh-nangguhkan taubat. Tunggulah pencen baru taubat, tunggulah Ramadan baru nak taubat, tunggulah pergi umrah baru taubat. Dia tunggu macam tu. Kan? Taubat tunggu umrah nanti kita taubat. Ya alhamdulillah. Mana dia kata taubat tu tertangguh, maksiat buat dulu. Kan hidup hanya sekali. Kan kita enjoy dia kata. Siapa buat benda tu? Tak senang tu. Hidup yang sekali kita enjoy. Hidup yang sekali buat lagi amal ibadat. Adalah pula kita enjoy. Drama tu masalahnya ramai orang tengok. Anak kita tengok benda tu, anak kita akan faham macam tu. Ini the wording tu, moto hidup tu. Hidup hanya sekali, kita enjoy. Hidup hanya sekali, buat sungguh-sungguh lah ibadat. Tak ada dah peluang kedua dah lepas ni. Maksud dia sibuk nak ni kan, enjoy. Okey, baik. Taubat ditangguhkan. Wa qala Ali bin Abi Talha, Ali bin Abbas berkata, Ali bin Abi Talha bin Ibn Abbas, huwal kafiru. Ni yang dimaksudkan ayat ini adalah al-kafiru yakdzibu biyaumil qiyamah, yang yukadzibu, yang mendustakan terhadap yaumil qiyamah, yaumil hisab, terhadap hari perhitungan amal. Ia adalah orang kafir yang mendustakan atau tidak percaya terhadap hari perhitungan amal. Dan actually sebenarnya percaya atau tidak manusia tadi berdasar pada apa? Amal dia. Kita kata memang hati manusia kita belah, kita bedah dada orang. Tapi ketakutan seorang terhadap sesuatu tu akan zahir pada fizikal dia. Contoh macam dia katakanlah dia trauma berkenaan dengan accident. Daripada accident dia trauma. Trauma ketakutan dia tadi nyata pada diri dia. Nak tekan minyak pun dia 80. Dia kata paling laju. Dia ada. Kan trauma tu zahir tak? Maksudnya takut dia zahir pada jasad dia. Jadi sekarang ni kalau orang tu takut hari perhitungan amal, patutnya zahir pada apa? Jasad dia, perbuatan benda berkenaan. Memang syaitan akan datang, nafsu akan tarik. Tapi soalan sekarang ni, kalau telah bersalah, adakah cepat bertaubat? Soalan tu saya akan tanya. Kita tahu kita akan berdosa. Soalan sekarang, adakah kita akan cepat bertaubat? Ke kita tunggu nanti minggu depan, tunggu bulan Ramadan? Sekarang bulan apa? Tunggu bulan Rejab ke? Kan bulan-bulan yang haram ke? Ada orang tunggu macam tu. Dia bertaubat sepatutnya bukan maksud taubat ni bukannya kena tunggu malam hari atau tunggu siang hari. Faham? Pasal Allah Ta'ala buka pintu taubat dia pada waktu malam untuk siapa-siapa yang berdosa pada waktu siang. Dan dia buka pintu taubat dia pada waktu siang untuk siapa-siapa berdosa pada waktu malam. Mana dia every day continuous. Selagi mana tak terbit matahari di barat. Dan taubat itu berjalan untuk kita setiap waktu. Jangan tunggu pula tunggulah malam sekarang kita taubat. Tu diam tengok televisyen lagi. Kan buat maksiat kan. Dia balik-balik buat maksiat tu. Jus oren dan sebagainya. Tunggu malam. Tak taubat lagi. Tak, tunggu malam. Mana boleh macam tu? Pusingan itu yang salah. Pasal manusia ni kena segerakan amal ibadat, segerakan taubat. Nah, taubat ni kata macam Nabi kata, aku beristighfar Allah Ta'ala dan bertaubat padanya setiap hari 100 kali. 100 kali. Nabi yang tak berdosa buat macam tu. Kita ni tunggulah berdosa dulu baru minta ampun. Kan tunggu berdosa minta ampun. Dosa dah ada banyak, tak sedar. Tak percaya list lah. Buat list lah besok. Kan every time buat dosa kan, simpan dalam handphone ataupun dalam nota. Tengok sehari banyak mana anda bersalah. Kan tangguhkan solat, tengok benda yang haram,
pegang benda yang haram, mengumpat orang kan, dan sebagainya kan, tengok televisyen pula dan sebagainya. Lepas tu macam-macam benda-benda kita tengok dekat televisyen kan, benda-benda ni telenovela lah, dada orang buka, punggung orang tunjuk, semua tengok. Mana benda-benda berkenaan, kita kata in the end apa jadi? Benda tu dosa. Try kira tengok. Memang ada lah mencarut tepi jalan pasal orang potong kita kan, kan potong kan, kurang aja keluar mencarut. Itu pasal kebetulan anak-anak tak ada. Kalau anak-anak ada, tahan sikit sekejap. Kalau tidak, keluar mencarut sebakul kan. Mana konsep ni kita kata, kalau kita orang tu kira balik, dia tahu dosa dia banyak. Manusia ni pasti bersalah. Tak ada orang tak bersalah. Tak ada konon jadi wali ke tak bersalah, tak ada. Tak ada. Pasal orang yang dikatakan apa sebagai manusia ni, dia pasti akan bersalah. Pasti akan bersalah. Cuma kan sekarang ni tajuk dia, cepat tak dia taubat. Soalan tu kena tanya, cepat tak dia bertaubat. Wa kadza qala Ibn Zaid, demikian dikatakan oleh Ibn Zaid, wa hadha huwal azhar minal murad, dan ini adalah nyata daripada kehendak ini. Kerana apa? Kerana setelah Allah katakan dia kata bal yuridul insan liyafjura amamah, bahkan mahu manusia ni untuk apa? Dia tak nak percaya akhirat. Sebab apa? Dia nak buat jahat lagi depan masa akan datang. Okey. Kenapa? Sebab orang ni apa? Sifat dia macam ni, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia kata lepas tu, lihadza qala ba'dahu, dengan sebab itu dia kata lepas tu, dia bertanya bilakah itu hari kiamat, bilakah akan berlaku hari kiamat. Yas'alu, dia bertanya, ayyan, bilakah yaumul qiyamah, hari kiamat. Tapi kita kadang orang Muslim pun sibuk tanya bila kiamat, dia sibuk nak tanya kan, padahal dia tak beramal lagi. Lepas tu dia cari pula Imam Mahdi mana dia Imam Mahdi, tak jumpa kan. Apa keselamatan kita? Kita dah baca hadis Nabi SAW. Semua manusia ini tanggung diri masing-masing. Kalau Imam Mahdi itu ada datang kan, dan juga untuk kita tahu khilafah dan sebagainya, dia datang. Dia tak datang, kita dia tanya pun macam, kenapa kau tak tunggu dia dulu? Kenapa kau mati sebelum Imam Mahdi datang? Mana ada orang tak nak mati kan, kita mati yang kita. Waktu kita hadir, dia datang ke tidak, tak ditanya kita. Macam contoh macam pada hari kiamat kan, tanda-tanda kiamat yang Nabi ceritakan. Kita tak ditanya berkenaan dengan tanda kiamat tu kena kita buat. Kena tunggu, tak payah tunggu pun. Kita akan ditanya pasal sebelum kiamat besar tadi, ada kiamat pada diri kita sendiri. Bila kita mati tu kiamat berlaku pada diri kita. Imam Mahdi datang ke, tak datang ke, anda tak ditanya. Anda tak ditanya, wali mana anda kenal? Tak ada. Saya kenal wali sekian, daripada tarikat Sanusiah, ini tarikat sekian. Tak ada, tak ditanya. Orang tak tanya anda. Malaikat pun dalam kubur tak tanya, siapakah orang yang datang baca maulid kat masjid anda? Tak tanya. Dia tanya apa? Siapakah Rasulullah? Kalau kita ada amal yang betul, kita akan bercakap dengan benar. Jika tidak, mulut kita tak boleh bercakap. Takkan boleh bercakap. Hafal daripada sekarang soal ajak kubur. Memang tak guna pun. Tak serius, dia betul serius. Banyak orang salah faham. Dia ingatkan yang bila kita kata yang menjawab nanti adalah amal. Ini yang jadi kes masalah talqin, orang tak digalakkan sebagainya. Sebab ni. Sebab tajuk dia sekarang ni, mayat tu masuk dalam kubur, dia takkan boleh bercakap kecuali dengan apa yang dibantu oleh amal dia sendiri. Kalau amal dia tak betul, biar dia hafal macam mana pun, letak benda tu dekat atas keranda dia tu, atau tepi muka dia tu, letakkan kertas, tulis. Dan dia belajar bahasa Arab sikit, suruh ingatkan, remind dia. Takkan boleh jawab. Dan kita tanya orang yang galakkan benda-benda yang pelik-pelik ni kan. Kita tanya dengan dia, adakah benda tu membantu? Dia tak bantu. Pasal apa? Amal. Lepas tu kita buat apa? Faham tak? Konsep kita nak bantu mayat tadi, tengok cara Rasulullah SAW tunjukkan. Doakan. Macam Nabi kata pada para sahabat, Nabi kata, salu di sahibikum hadha tasbit. Mintalah untuk sahabat kamu. Ini apa? Pengukuhan, penetapan pendirian. Fa innahu, kena sungguhnya dia yus'alul an, dia sedang ditanyakan sekarang. Dia sedang disoal sekarang. Jadi para sahabat pun berdoa, ya Allah, Allah masabithu, Allah maqawi azaimahu, ya Allah kuatkanlah keazaman dia, ya Allah tetapkan pendirian dia. Doa ini akan bantu dia. Faham tak? Itu konsep sebenar kita kena faham. Dalam Islam kita tahu bahawa yang akan bantu kita lepas kematian adalah amal. Bukannya apa? Apa benda yang kita suka hati lah kan. Jadi termasuk juga apa? Kenal Habib ke tidak. Ni salam-salam Habib ni, cium tangan ni, selamat kot. Siapa kata? Tak siapa kata boleh selamat. Pasal kita, keselamatan kita utama adalah apa yang Nabi SAW ajarkan kita buat. Pasal itu ittiba'. Itulah dipanggil ittiba'. Baik. Dia kata lepas tu, yas'alu ayyan al-qiyamah, ai maksud dia yaqulu, orang ni berkata, mata yakunu yaumul qiyamah, mata yakunu yaumul qiyamah, bilakah akan terjadinya hari kiamat. Innama su'aluhu su'alu istib'ad liwuqu'ihi. Tapi soalan dia ni sebenarnya soalan yang meminta rasa jauh sangat untuk berlakunya kiamat. Dia rasa jauh sangat kiamat akan berlaku, so saja tanya.
So that orang tak ada jawab dia tak ada jawab. Dia kata sebenarnya tak ada pun. Dia saja tanya-tanya soalan tadi bukan kerana iman, tapi kerana apa? Kerana nak rasa ngejek ataupun rasa jauhnya kiamat akan berlaku. Maksudnya soalan itu bukan soalan minta tahu. Para sahabat ada yang minta tahu. Contoh macam Nabi SAW dahulu ada datang orang tanya kepada Rasulullah SAW, dia kata bila kiamat? Nabi kata badui lah, orang yang bijak tak tanya. Kalau dia tahu Nabi dah tak penting, benda tak penting tahu pun. Tapi bila badui tanya, Nabi kata dengan dia, wahai hak. Nabi kata, apa hal kau? Dia kata, iya pasti berlaku, pasti terjadi. Lepas tu Nabi kata dengan dia, apa kau siapkan untuknya? Apa kau siapkan untuknya? Jadi Nabi tanya pada lelaki berkenaan, apa dia perlu siapkan? Dia terangkanlah, aku tak siapkan banyak solat, banyak puasa, banyak sekian, cuma aku cinta Allah dan Rasulnya. Nabi kata, engkau akan bersama Allah dan Rasulnya. Dia sebut macam tu bukan maksud dia bernasyid depan tu. Maksud dia tanda sayang dia bukan macam lepas tu dia bergendak. Faham tak? Hadis tu terang. Cinta tu dalam. Bukannya keluar macam kita bermaulid ini tanda cinta Rasulullah. Tak, lelaki tak buat yang tu. Badui tu tak buat. Bahkan dia kata aku tak banyak buat solat, tak banyak sekian, tapi aku siapkan diri aku adalah cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi kata dengan dia, engkau bersama orang yang kau cintai pada hari akhirat nanti. So hadis tu jelas kan. Badui tak adalah lepas buat maulid, lepas tu tak ada. Maulid tak ada, tak buat. Maulid kubra ke azam ke. Ini ada apa nak buat kat UAE ni. Ngarut, tak tahulah. Ayah, kan jalan taqarrub lillahi taala, mendekat diri pada taala, ikut jalan Muhammad. Tak ada jalan lain boleh sampai. Tak ada jalan lain boleh sampai. Hanya jalan Muhammad SAW saja akan sampai. Kalau dia kata ada orang kata boleh sampai ni, ha tu burhanakum. Ni datang bukti. Kalau setakat mulut kata sayang, para sahabat lebih sayang banding kita, tapi dia buat kerja. Kalau banding sayang, Imam Syafi'i lebih sayang banding kita, dia buat kerja. Imam Bukhari, kita sekarang tak hafal hadis pun. Kan dia suruh hafal Quran, bagi 3-4 ayat sikit mula. Ustaz ni masalah lari kelas. Pun ada juga. Kan dia buat strict sikit kan. Siapa tak hafal tak masuk kelas. Ada ustaz buat macam tu. Saya tuan. Tak hafal dia masuk kelas. Contohnya kan. Memang kita kata benda ni penting. So dia kata macam tu kan. Kita paksa buat hafal. Lari. Yang tu kita kata effort. Nak kena bertahan berjam-jam, ulang balik, hafal. Benda tu kan lebih baik dia buat berbanding dengan sibuk dengan apa qasidah penciptaan orang tertentu yang kononnya dia ni wali, maka siapa baca akan selamat. Siapa kata? Hawatu burhanakum. Pasal dalam Islam ni kita berdalil berhujah, kita katakan satu benda betul dengan teks, dengan benda benar, dengan kenyataan, bukannya dengan satu statement umum kita masukkan celah tu. Cinta Rasulullah akan menyelamatkan kita. Betul. Masalah sekarang duduk belah mana? Pasal Abu Talib, bapa saudara Nabi, cinta Nabi, sayang Nabi. Abu Talib, bapa Ali bin Abi Talib, bapa Ali, memang sayang Nabi, sayang Rasulullah SAW. Tapi sayang dia tadi sampai limit itu je. Yang menyebabkan dia direngankan sebab apa? Sebab bantuan daripada Rasulullah, bukannya cinta dia. Kan ikut sayang kan, Abu Lahab sayang Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir tu beria dia sekian. Siapa nak buat sangat dia kata ada, dia buatlah dia palsu. Dia kata telah dimimpikan. Mimpikan pula dijadikan cerita. Kan mimpi tu kata Abu Lahab juga mendapatkan apa peringanan azab kerana meraihkan hari lahir Rasulullah. La ilaha illallah wa la syarikalah. Tak masalah. Faham Jadi maksud dia kita kata bila masuk dalam kubur nanti orang-orang ni bertanya-tanya, dia kata benda ni tadi ada masing-masing. Tak ada siapa yang akan boleh jauhkan. Maksud dia tu sebab kena beramal dari sekarang. Kalau ada dosa, taubat cepat-cepat bertaubat. Kan amal itu segerakan, jangan lewat-lewatkan, jangan tangguh-tangguh. Kan sifat menangguh-nangguhkan tadi ada di antara sifat-sifat yang kalau kita kata dalam ayat ini orang kafir yang tak percaya atau kurang percaya berkenaan dengan kiamat, maka dia tangguh-tangguh. Inginkan kalau boleh tak payah dihukum dia untuk apa benda yang dia buat. Wa takdzibun liwujudihi. Innama su'alu istibda'in liwuqu'i. Dia hanyalah soalan dia tu soalan yang merasakan jauhnya untuk berlakunya perkara tersebut. Itu kiamat. Wa takdzibi liwujudihi, dan juga pendustaan, tak percaya terhadap kewujudan kiamat itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Sabah ayat 29 dengan 30. Allah Ta'ala nyatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata surah Sabah 29-30, mata hadzal wa'd, bilakah janji ini, kiamat yang kau sebut-sebut ni, bilakah ia, in kuntum shadiqin, kalau kamu semua benar. Qul, Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala, cakapkanlah Muhammad, katakanlah Muhammad, lakum mi'adu yaumin, untuk kamu ada perjanjian, ada ketetapan satu hari, la tastakhiruna anhu sa'ata,
yang kamu takkan ditangguhkan daripadanya walau sesaat. Wala tastaqdirun, kamu takkan dipercepatkan. Macam itu, macam surah Sajadah kan dia kata, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Dia kata bilakah hari permukaan ni, hari jelas nyatanya mana yang halal, yang apa ini akan jadi, bila dia kata. Qul yaumal fathi la yanfa'u alladziina kafaru imanuhum. Dia katakan Muhammad, hari di mana dibuka semua sekali ni, didedahkan tentang kiamat ni, maka itu adalah hari di mana tak bermanfaat untuk orang kafir iman mereka. Walahum yunzarun, maka dan mereka tak akan diberikan penangguhan lagi. Maksudnya itu hari berkenaan. Maka kita kata dalam tajuk ni tak perlu kita takut bimbang berkenaan dengan tajuk hari berkenaan. Jaga diri kita. Maka kalau seorang mukmin tadi dia tahu bahawa yang dia perlu siapkan adalah untuk mati. Apa disiapkan untuk mati bertemu Allah Ta'ala. Bukannya bilakah Imam Mahdi akan sampai, bilakah matahari akan terbit dari barat, bilakah disebutkan, bilakah akan keluar dinosaur daripada tanah, bilakah akan Ya'juj Ma'juj keluar. Disebut benda tu, sibuk dengan benda berkenaan, sibuk berkenaan dengan tajuk inilah, tajuk apa, konspirasi konspirasi tiga mata. Apa satu desain macam ni, cantik je. Okey, tak apa, bila kita terangkan. Kan itu tulisan lain ke? Okey, tak apa, nanti kita baca. Okey. Maksud dia apa, kita kata apa, dia punya kedudukan dia tu, kesibukan tentang benda-benda tadi, sibuk. Mereka jalan takkanlah dia. Kalau dia kata dipanggil untuk jihad, kita bangun. Ada berlaku jihad, bangun. Tapi kalau tak ada jihad, setakat nak sembang, adalah konspirasi, adalah sekian dan sebagainya, bermasa. Kan, sibuk tengok matahari, apa, mata, di eye, all seeing, apa tak? All seeing eye, bla bla bla, bincang kan. Dinar dirham lah sibuk dia. Kita akan kembalikan ekonomi. Islam ni bukan untuk cari kekayaan tau. Islam bukan untuk cari kekayaan. Mana para sahabat zaman dahulu boleh nak kaya. Nabi boleh nak kaya kalau nak kaya. Tiap-tiap orang datang semua bagi hadiah pada Nabi, tapi tak Nabi simpan untuk kekayaan baginda yang peribadi. Kita habis sampai isteri Nabi pernah bising. Minta apa? Apa hak mereka? Pasal apa tau? Pasal jadi dalam surah apa? Dalam surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala kata pada Rasulullah SAW, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, kata pada isteri-isteri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau semua nakkan kehidupan dunia, fata'ala datang sini. Umat aku nak, aku bagi apa kau nak. Sarihku nak sarahannya, aku cerai kau dengan cerai yang baik. Mana ini adalah ayat ni turun sebab apa? Sebab bila Nabi SAW dapat hadiah, dapat barang, Nabi SAW masuk, dia benda tu, dia keluar. Masuk, keluar. Kita bila kita jadi isteri apa, kalau orang jadi isteri seorang, mesti dia rasakan ini, lepas tu spreading tu masuk dulu separuh kat dia. Kan mesti dapat kebaikan lah kan. Dah duduk tak dapat, masalah macam mana pula? Sekali Nabi dapat, hilang keluar. Nabi dapat, hilang keluar. Dapat tanah, hilang keluar. Dapat sekian, Nabi akan agihkan. Kalau ikut nak kumpul, Nabi boleh kumpul. Kan nak tunjukkan bahawa tengok, benarnya Islam bahawa Nabi paling kaya. Tak. Tu statement orang suka cari duit ni kan. Nak duit ni, dia tu statement tu. Kita nak kaya ni, kan pakai kita besar ni, supaya orang bukan Islam nampak Islam ni hebat. Untuk apa? Untuk dunia. Seriously? Untuk itu. Tak pernah berjadi dalam sejarah Islam. Islam ni disuruh buat macam tu. Mukmin, anda perlu tunjukkan anda kaya. Untuk tunjukkan kepada orang kafir bahawa anda agama yang benar. Siapa kata? Tak pernah diajarkan. Dan maka para sahabat lepas tu pun macam tu juga. Nak kaya boleh kaya. Yang memang kaya tu kaya lah. Tapi kaya mereka ni, kita tak tahu kayanya para sahabat, melainkan setelah dia orang infak harta. Uthman bin Affan, kita tahu dia ni kaya sebab macam mana harta banyak dia keluarkan. Abdurrahman bin Auf, banyak harta dia keluarkan. Mana harta dia keluarkan tadi, kadang-kadang sampai tu satu tentera nak pergi perang tu, semua tentera tu punya kenderaan, peralatan, bekalan dan sebagainya, semua dia keluarkan duit dia. Tak ada seorang pun keluar duit lain. Duit dia seorang yang akan tanggung semua sekali. Mana ribuan ekor unta, ribuan ekor kuda. Mana kita ada macam tu kan? Tapi tak apalah, dia miskin lepas tu kaya balik, tapi dia keluar lagi. Berterusan macam tu. Jadi menunjukkan bahawa kita tahu dia kaya sebab cara dia infak. Bukan kita tahu dia kaya sebab apa? Sebab dia ada rumah besar. Tak ada. Kita tahu dia kaya, para sahabat tadi, sebab apa dia keluarkan daripada harta dia. Itu tajuk sebenar. Yang kadang-kadang orang salah faham berkenaan tajuk ni. Baik. Dia kata waqala ta'ala hahuna. Dan Allah terangkan kat sini. Mana teruskan tanda kiamat. Kiamat tu apa benda yang berlaku? Apakah apa musibah kiamat tadi yang menanti orang-orang hamba Ta'ala ni, yang mana manusia ni yang tak percaya ni, apa dia akan jumpa nanti? Qala ta'ala wa qala ta'ala ha huna. Dan berkata Allah Ta'ala di sini, fa idza bariqal basar. Dan apabila bariqal basar, terpinar-pinar berpinar-pinar penglihatan.
Ada kata berpindah-pindah, ada kata kehairanan. Dia kita terang lepas ni. Fa idza bariqal basar, apabila berpindah-pindah penglihatan. Abu Amr bin Ala, berkata Abu Amr bin Ala, bariqa bi kasri ra. Bariqa bi kasri ra, bariqa bukan baraqa. Bariqa dengan kasrah ra tu aihara. Dia kata kehairanan. Kan maknanya macam terpindah-pindah tengok sini, tengok sini, tengok sini, tengok sini kan. Macam ketakutan. Orang ketakutan kan, mata tengok atas, tengok sekian. Dia tak pernah berhenti mata dia. Itu panggil hara, kehairanan. Wa hadha alladhi qalahu syabihun biqaulihi ta'ala. Dan ini yang dikatakan oleh Abu Amr bin Ala ni, syabihun, serupa, menyerupai biqaulihi ta'ala, dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan surah Ibrahim ayat ke-43. La yartaddu ilaihim tarfum. Tidak kembali pada mereka ni penglihatan mereka. Mana tak tetap penglihatan mereka, sentiasa apa? Duk gerak-gerak kerana ketakutan. Ya, ketakutan. Bal yanzuruna minnal faza'i hakadha wa hakadha. Bahkan mereka memandang daripada sebab ketakutan, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia kan mata dia tak tetap. Kebingungan, tak tahu nak duduk kat mana, nak tengok satu tempat tak boleh. Okey, itu maksud dia. La yastaqiru lahum basar ala syai'. Tidak tetap untuk mereka ini penglihatan pada satu perkara. Dia akan dia bergerak, kejap pandang sini, kejap pandang sini, kejap pandang sini, tak tahu nak terhadap ke mana. Ai min syiddatir ra'. Itu dari sebab apa? Bersangatan ketakutannya dia. Gerun sangat-sangat sampai dia jadi macam tu. Wa qara al-akharun, ada qiraat yang bacakan, ada sebahagian para ulama qiraat membaca bukan bariqa, dia baca baraqa. Baraqal basar, fa idza baraqal basar, bukan bariqal basar. Jadi bil fathi dengan fathah. Fathah ra tu bagi atas. Wa huwa qaribun fil ma'na al-awwal, tapi makna dia sama macam yang awal. Berpinar berpindah-pindah makna yang pertama. Baraqa ni kilat macam kan, okey. Wal maksud dekat sini annal absar, bahawa penglihatan manusia ni tanbahir, akan ketakutan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa takhsha, dan tunduk. Wa tahar, dan kehairanan. Wa tadhul, dan juga hina. Min syiddatil ahwal, yang sebab apa? Dahsyatnya suasana yang berlaku. Mana dengan sebab apa yang berlaku tu semua macam sekian. Macam perasan tak dia yang gambar-gambar yang tunjukkan apa? Bila 11 September tu kan, yang ada kapal terbang gelanggar. Perasan tak orang ramai punya mata macam ni? Semua jadi macam gitu, tengok atas kan, tak tahu pandang mana. Dia duduk bawah. Dia mana kamera tu tangkap macam tu. Mana benda tu meletup ke atas. Orang yang bertempiaran lari tadi, mata dia macam ni. Macam tu maksud mata yang dimaksudkan. Pasal takut sangat sampai macam tu mata dia orang. Dia takkan macam pandang kena kopi kan, pandang kat situ dia kopi tak. Dia mata dia berpinar-pinar, nak tahu ke mana pergi. Min izami ma tushahiduhu, daripada sebab besarnya, dahsyatnya apa yang disaksikan olehnya pada hari kiamat, yaumal qiyamah, minal umur, daripada perkara-perkara. Nampak malaikat besar mana, nampak orang macam mana, nampak matahari dekat mana, nampak ramainya manusia ini, macam keadaan ada peluh tenggelam sampai dia berpeluh-peluh, tak boleh bergerak. Duduk diam kat mahsyar tadi, duduk diam macam tu. Peluh sampai ke buku lali, ada sampai lutut, ada sampai pinggang, ada tenggelam. Semua kita akan nampak pada hari berkenaan. Ada orang dapat payungan, ada tak dapat payungan. Ada yang kita tu macam-macam keadaan, mengesok dengan muka, merangkak dan sebagainya. So ikut amal masing-masing. Jadi keadaan hari berkenaan cukup menakutkan. Sampai kan macam Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi kata apa? Semua manusia ni apa? Bugil telanjang. Lepas tu Aisyah kata, ya Rasulullah, manusia ni lelaki perempuan pandang aurat masing-masing sama sendiri. Nabi kata kesibukan hari berkenaan amat dahsyat sampai tak ada masa nak tengok orang. Tak ada masa tengok. Siapa tu kan? Pelakon tak ada, dia tak tengok. Takkan tengok. Tak ada masa untuk tengok. Pasal dahsyatnya. Dia gambaran berkenaan dengan kiamat ni. Apakah keadaan di mana orang tu bogel telanjang ke tak kisah. Mana masalah musibah. Mana ada orang ada masa nak tengok benda macam tu. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, bila mata macam tu, bila pada hari di mana mata jadi macam tu. Dan wa khasafal qamar, dan digerhanakan bulan. Ai zahaba dawuhu, hilang cahayanya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan akan dihimpunkan matahari dan juga bulan. Zaman dahulu sebelum kita belajar berkenaan graviti, berkenaan dengan macam mana semua benda di alam ni, dia bukannya ada tali ikat. Bahkan tarikan graviti matahari cukup kuat. Lepas kita belajar, kita tahu sebenarnya benda tu tak mustahil. Sebelum kita belajar sains dan sebagainya, astronomi, kita tahu pun bahawa benda tu boleh. Lepas kita belajar, boleh rupanya. Macam dulu lah, bila pandang matahari kan, mungkin atuk nenek kita dulu tengok matahari takkan padam kita. Kan? Lepas belajar sains, boleh padam rupanya. Kita dapat tahu boleh padam. Mana benda tu menakutkan kita. Bukan makin membuatkan macam menunjukkan bahawa dia menyala tu, ada kuasa yang menyalakan dia. Dan kemudian kekal dia macam tu.
Setiap benda yang terbakar ni, dia akan, bila habis minyak dia akan mati. Soalan sekarang tu, kenapa tak mati-mati? Bila dia akan mati? Benda tu mengajar pada kita, oh boleh mati rupanya. Kan graviti kita boleh hilang. Kita bawa dalam dasar bumi kita ni, kita dua. Ada orang dia kena apa? Dia apa transfugal movement, dia terangkanlah berkenaan dengan kenapa kita lekat kat bumi. Tapi sebenarnya antara sebab kita lekat kat bumi ni, pasal dasar bumi kita ni dua. Ada benda. Pasal ni benda ni dia apply kepada bintang. Pasal bintang bila meletup, punca pertama dia adalah bila teras besi dia yang beku bertambah tebal. Sampai tak ada lagi pergerakan movement di antara yang cair dan yang beku. Pasal teras setiap planet ni, setiap apa bintang dan bumi, mana planet adalah besi. Cuma kadar dia banyak mana, besar mana, kemudian banyak mana jumlah dia, dan benda tu sentiasa bergerak. Pergerakan yang berterusan tadi menyebabkan elektrostatik dia tekan manusia ni tinggal kat bumi. Tak lompat-lompat, air pun kekal kat bumi dan sebagainya. Kalaulah satu hari dan benda tu sedang menebal, teras besi tu sedang menebal, bila sampai peringkat dia tak ada ruang untuk pusing lagi, apa? Habislah graviti anda, maka terbanglah semua sekali. Begitu belajar, oh boleh bukit terbang rupanya. Quran kata bukit akan terbang. Kita macam, macam mana bukit terbang tak? Tetap kat atas bumi terbang pasal apa? Tapi bila kita kata hilang graviti saja, semua benda akan alam ni akan binasa. Graviti hilang, semua akan ni semua ni akan terbang. Kan kita punya barang ni dan sebagainya, melanggar orang. Kereta terbang, kita langgar kereta kepala kita, semua akan langgar. Menunjukkan bahawa itu adalah keadaan yang boleh berlaku bila kiamat nanti. Ini berkata, macam dia kata sebut kat sini, Jumi Asyams wal Qamar, dihimpunkan bulan dan matahari tu, digabungkan sekali, memang akan berlaku nanti. Mereka kata dulu tak tahu, sekarang ni kita tahu. Qala Mujahid, berkata Mujahid, kuwira, diputarkan, dipusingkan. Wa qara Ibn Zaid inda tafsir hadhihi ayah, dan membaca Ibn Zaid ketika mana menafsirkan ayat ni. Ibn Zaid dia baca ayat ni, wa jumi asyams wal qamar, dia pun apa? Baca ayat Quran, idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat, apabila matahari akan diputarkan dan juga bintang-bintang akan berguguran. Takwir 1 dan 2. Wa ruwiya an Ibn Mas'udin annahu qara'a, dan diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa beliau membaca, wa jumi'a baina syamsi wal qamar, akan dihimpunkan di antara matahari dan juga bulan. Mana qiraat Ibn Mas'ud dia kata wa jumi'a syamsul qamar, tak, jumi'a baina, ada baina di tengah-tengah dia. Ni qiraat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qawluhu, nafi ma Allah lepas tu, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar, ketika tampak benda tu dahsyat macam tu, ketika tu manusia akan berkata apa? Ainal mafar, di manakah tempat kita nak lari? Dan sekarang ni kita nak lari mana? Dan sekarang ni katakan udah gempa bumi, tuan-tuan lari mana? Berlaku contoh macam ada katakanlah tentera daripada Jamal Kir dan lain benda tu masuk kat sini. Okey, tuan-tuan lari mana soalan? Kalau kami tu di Yaman diajar, kalau anda kata berlaku kes apa-apa, lari ke kedutaan. Betul lah, kita bukan rakyat Yaman. Jadi bila pun jadi, lari ke kedutaan. Dia bagi tahu macam tu. Dia secara plan lari dia, lari ke kedutaan dulu. Sedang kedutaan tadi dia sanctuary, tak boleh masuk. Okey, sekarang ni tuan-tuan sekalian, bila langit dah pecah dan sebagainya, nak lari mana? Tak lari mana lah, ainal mafar. Manusia semua, nak lari mana ni? Kan? Nak lari mana? Balik poli pun hancur. Mana bomba? Bomba pun tak ada bomba dah. Semua dah bomba lari. Dengan bomba dengan tonton bomba lari. Nak lari mana? MKN, Majlis Kehormatan Negara pun lari, semua lari. Tak ada siapa boleh selamatkan anda sekarang. Anda lari mana? Soalan. Bila kiamat datang, anda lari mana? Jadi manusia semua berkata, ainal mafar. Di manakah tempat lari? Maksud dia, idza ayana ibnu adama hadhil ahwala yaumal qiyamati. Apabila melihat saja ibnu Adam, anak Adam, hadhil ahwal, bencana ini, bencana ini, yaumal qiyamah, dari kiamat. Hina idzin, ketika itu, yuridu an yafir, dia nak lari. Tapi yaqulu, dia akan berkata, ainal mafar, di mana kita nak lari? Sekarang ni kalau kata macam katakanlah ada pulau-pulau tenggelam. Pulau tu tenggelam boleh lari ke negeri yang ada ni kan, benua. Kalau benua tenggelam, lari mana? Tu tengok cerita Waterworld lah. Jadi macam cerita siapa pelakon tu? Tak ingat. Tak ingat tak apa. Kan jadi itu alam khayalan. Orang-orang Mat Saleh ni suka buat itu. Tak ada tempat lari lah. Mana nak lari dah? Macam-macam benda pelik. Kalau dah tak ada sekian-sekian elektrik datang mana, kemudian macam-macam benda lah. Ngarut. Kan kita kata kan, besi syait mana? Besi tu perlu dikimpal, bukan main tiba-tiba datang sekeping tu. Keluar daripada turun di langit sekeping besi. Mana ada? Maksudnya kita kena usahakan buat sekian-sekian. Jadi secara tak langsung manusia ni dia pada hari kiamat dia kena sedar. Apa dia tengok dalam televisyen tu semua takkan ada. Kan tempat inilah kononnya ada kapal angkasa lah.
kan kapal perang akan turun selamat, tak ada. Semua akan habis. Semua akan habis. Maka kita sekarang kita gunakan apa petroleum dan sebagainya kan, akan habis. Apa source of tenaga kat dunia akan habis. So kita kena tahu bahawa kalau sampai hari kiamat nanti, kalau tak nak hilangkan semua benda berkenaan, itu akan berlaku dan kita lari. Takkan boleh kita lari. Carilah ke mana pun keselamatan, takkan saya boleh selamatkan. Saya kata polis pun akan lari, selamatkan diri dia. Semua orang akan lari, tak ada siapa yang akan tunggu. Maka kalau ikutkan dalam Al-Quran Karim, macam sebut dalam tajuk berkenaan dengan tajuk ni, dalam surah Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawunha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Surah apa? Hari Jumaat biasa imam baca, ya ayuhan nas, hai manusia, ittaqu ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas saati, goncangan hari kiamat ni, syai'un azim, dia adalah hari yang satu goncangan yang dahsyat. Yauma tarawunha, hari di mana kau lihat, pada hari berkenaan, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Mana akan apa? Akan lalai, akan melupakan setiap yang menyusukan anak dia apa dia susukan. Mana semua akan tinggalkan. Ini. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Semua yang mengandung akan gugur kandungan dia. Wa taran nasa sukara, kamu akan lihat manusia ni macam mabuk. Wa ma hum bisukara, bukan mereka tak mabuk. Walakin azaballahi syait, tapi azab Allah Taala amat pedih. Maka mereka jadi ketakutan dengan sebab itu nampak macam mabuk. Bukan dengan sebab mereka mabuk minum arak, tapi mereka mabuk kerana apa? Ketakutan sangat. Jadi macam tu, anak akan ditinggalkan oleh mak dia. Mak dia macam tak ada, macam anakku, tak ada anakku dah. Dia tinggalkan anak budak tadi. Campak, bayangkan kedahsyatan yang akan berlaku nanti. Jadi kita tak ada tempat selamat dah. Ainal mafar, tak ada tempat lari. Hal min malja'in aw mu'ilin, adakah ada tempat lari ataupun tempat untuk kita berteduh? Mana kita untuk keselamatan? Tak ada. Malja', tempat lari kan, kedutaan ke tak ada, kan, kapal perang ke tak ada, semua sekali akan tak ada. Qala Allah Ta'ala, berfirman Ta'ala, kalla la wazar, kalla, tidak sekali-kali ada, la wazar, tiada pembantu, tiada bantuan, ila rabbika yawma idzin mustaqar, pada Tuhan kamu pada hari berkenaan, kamu tempat tetap kamu. Qala Ibn Mas'ud, berkata Ibn Mas'ud, wa Ibn Abbas dan Ibn Abbas, wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, wa ghair wahid min salaf, daripada dan bukan seorang saja daripada kalangan salaf. Maksud dia kalla la wazar, ai la najah, tiada keselamatan, tiada keselamatan pada hari berkenaan. Wa hadhihi, dan ini kaqaulihi firman Allah Taala, surah Asy-Syura ayat yang ke-47. Allah Taala nyatakan dalam ayat berkenaan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma lakum min malja'in yauma idzin wa ma lakum min nakir, tidak ada untuk kamu sebarang tempat lari pada hari berkenaan, dan tidak ada untuk kamu sebarang apa? Tempat untuk kamu bersembunyi. Ai laisa lakum makan, tidak tempat untuk kamu apa? Tidak ada sebarang untuk kamu sebarang tempat. Tatanakkaruna fi, untuk kamu bersembunyi padanya, berlindung padanya. Tak boleh, tak ada dah. Gua ke, gua Hira tak boleh, gua Thur tak boleh. Apa kita nak? Hatta Mekah Madinah pun tak ada keselamatan pada berkenaan. Pasal hari ni kiamat bukan masalah tajuk Dajjal datang. Dajjal dah. Ini hari kiamat itu sendiri, tak ada keselamatan untuk siapa pun. Wa kadza qala ha huna, demikianlah Allah Taala kata sebagaimana surah Asy-Syura tadi 47 tu. Demikianlah Allah Taala kata di sini, la wazar. La wazar, tiada perlindungan, tiada pembantu. Ai laisa lakum makanun ta'tasimuna fihi, tiada untuk kamu tempat untuk kamu berlindung padanya. Walihadza, kerana ini qala, Allah Taala berfirman, ila rabbika yauma idzinil mustaqar, kepada Tuhanmu pada hari berkenaan tempat kembali, tempat tetap kamu. Ai marja' wal masir, tempat pulang dan tempat kembali kamu nanti akhirat. Nanti tak ada tempat lain dah. Tak ada pula kita boleh selamatkan diri kepada tempat lain. Tak ada orang macam tu, macam buat apa? Macam style apa? Ini ada alien datang, pada buat macam apa, kumpulan V lawan alien. Tak ada. Tak ada siapa boleh ada tempat persembunyian dah. Semua sekali akan dihancurkan. Hatta dunia ni akan digantikan dengan dunia lain. Bumi akan diratakan serata-ratanya. So manusia ni berdiri di atas mahsyar, semua nampak. Tak ada siapa pun yang tersembunyi. Tak ada siapa macam duduk belakang orang kan. Panas lah duduk belakang orang. Kat sekarang boleh buatlah, tak ada masalah. Motor-motor tepi jalan kan, bila datang ada reduk kan, sampai kat traffic light, dia boleh nyuruh belakang lori. Dia cari lori kan, tadi dia nyuruh belakang lori tu, duduk diam situ sementara tak nak panas. Boleh, sekarang boleh lah kan. Tapi penantian mahsyar tidak. Anda tak boleh menyuruh belakang siapa pun. Semua manusia akan merasai kepanasan yang sama. Cuma siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala perlindungan, dan dia akan dilindungi. Thumma qala ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala di sini,
Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Diberitakan manusia pada hari berkenaan dengan apa yang dia telah lakukan dahulu dan apa yang dilakukan terkini. What the latest one dan apa yang dulu dia buat. Ai yukhbaru, dia akan dikhabarkan, diceritakan kepadanya bijami a'malihi, dengan semua amalan-amalan dia. Qadimiha bijami a'malihi. Okey. Qadimiha wa hadithiha. Ni kan salah baca kan masalah juga, orang kata ustaz ni salah baca. Tapi kalau saya kantong betul tak tahu. Betul tak? Saya baca, insya-Allah saya baca betul. Qadimiha wa hadithiha, dia ganti dengan semua amalannya apa? Barunya, yang lamanya dan juga terbarunya, terkininya. Yukhbaru diberitahu dia bijami amalnya dengan segala amalan-amalan dia, barunya, lamanya dan juga barunya, yang terdahulu dan terkini. Awwalaha wa akhiraha, awalnya dan juga akhirnya. Saghiriha wa kabiriha, kecil dia dan juga besarnya. Kama qala ta'ala, macam Allah firman Al-Quran, semua akan amalan akan beritahu. Sekecil mata kita menjeling, sejenak telinga kita mendengar, selafaz mulut kita melafazkan, selangkah kaki kita berjalan, tangan kita genggam sebagainya, akan dikata apa? Allah kata dalam surah Kafir 49, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan dapati apa mereka buat hadir, nyata depan mata mereka. Tak ada satu tersembunyi. Pasal memang awal ayat tu dia kata apa? Ya wailatana, ai celakalah kita, matilah kita. Ma li hadzal kitab, apa kitab ini? La yughadiru saghiratan, tak tinggalkan benda kecil, wala kabiratan, tidak juga benda besar, illa kecuali ahsaha, disalin semua sekali. Semua salin, tak ada benda. Kita menipu, salin, semua salin. Jangan kata tak ada, semua salin. Mithqala dzarrah khair, mithqala dzarrah ni apa, syar, semua sekali akan kita dapat. Dan Allah kata wa wajadu ma amilu hadira, mereka dapati apa yang mereka lakukan dahulu di dunia hadir depan mata mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi sesiapa pun. Semua akan dapat. Mana apa kadar orang tu punya iman, itulah kadar amal dia. Wa hakadha qalaha huna, dan demikian Allah katakan di sini, balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia ini ke atas diri dia sendiri dia akan melihat. Dia akan jadi apa? Saksi. Dia nampak semua sekali. Walau alqa ma'adhirah, sekalipun dia melemparkan, mencampakkan apa? Alasan-alasan. Dia kata mana ada, tak ada lah, mana ada. Dia nafikan pun, mulut dia nafi, tapi mata dia tahu dia buat. Dia, alamak, ini memang aku buat. Tapi mulut dia akan cakap, mana ada, tak ada ya Allah. Okay? Ai, maksud dia, huwa syahidun ala nafsihi, dia adalah saksi ke atas diri dia sendiri. Alimun, dia tahu bima fa'alahu, dengan apa yang dikerjakan. Walau ya'tadhara wa ankara, sekalipun dia bagi alasan dan dia mengingkari. Ini bentuk mulut dia cakap, bukan kan? Mata dia nampak, mata dia tahu benda tu betul. Memang dia buat. Kama qala, macam Allah nyatakan, qala ta'ala dalam surah Isra 14, Allah kata apa? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Memadai untuk engkau dengan diri engkau sendiri, ke atas diri engkau, mana untuk dengan diri engkau, ke atas diri engkau sendiri pada hari ini sebagai penghisap. Dan kau baca sendiri, kau tahu dah, kau tak payah tanya, kau tahu bahawa benda tu kau buat. Engkau adalah penghisap, penghitung diri engkau sendiri. Kitab tu dibentangkan, engkau akan nampak, maksud dia. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia di atas diri sendiri dia apa? Melihat. Yaqulu sam'uhu, akan berkata-kata pendengarannya, wa basaruhu, penglihatannya, wa yadahu, dua tangannya, wa rijlahu, dua kaki dia, wa jawarihu, dan semua apa, panca indera dia, semua sekali. Hatta kulit pun akan bercakap nanti. Kulit kita pun akan bercakap, memberikan saksi ke atas kita. Dalam Quran, dalam surah kan, yelah, nanti balik rumah kan nak sambung baca kan. Betul, bukan buat lawak. Okey, surah Fussilat ayat 20, 21. 21. Mana dalam ayat berkenaan kulit akan bercakap. Nanti tak apa, kita tak sampai, kita sampai surah tu kita baca, tapi dari reference kat situ, kulit akan bercakap. Dan actually memang badan kita, anggota paling besar kulit lah. Anggota paling besar kulit. The largest organ. Ni kalau orang tanya, bagi teka-teki, apakah organ terbesar dalam badan manusia? Jawab kulit. Anda akan menang hadiah. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, syahidun ala nafsihi, menyaksikan ke atas dirinya. Wa fi riwayatin,
Mana maksud dia ala nafsi basira ai syahidun ala nafsi, menyaksikan atas diri sendiri. Wa fi riwayat dan satu riwayat lain qala idza syi'ta wallahu ra'aitahu basira bi uyubin nas wa dhunubahum ghafilan an dhunubihim. Dia kata dalam satu riwayat kata apabila kau nak, kan kau nak, demi Allah dia kata. Bila dalam satu riwayat dia kata demi Allah kalau kau nak, engkau nampak dia ni nyata, jelas. Contoh macam dengan apa kita keaiban manusia lain. Wadunubihim dan juga dosa-dosa orang lain. Ghafilan an dhunubihim, tapi lalai di kat dunia ni dia sibuk dengan dosa orang, kesalahan orang, dia lupa kesalahan diri sendiri. Wa kana, dan dahulunya yuqal, dikatakan inna fil injil, dalam Injil maktuban tertulis. Ni saya buka dari bahasa Inggeris tadi. Ya bena Adam, wahai anak Adam, tubsiru qazata fi aini akhi. Engkau lihat taik mata dekat, kan? Dekat kat mata saudara engkau. Wa tatrukul jaz'au. Engkau biarkan apa? Batang kepala dekat apa? Fi ainika, di mata engkau. La tubsiru, kau tak nampak dia. La tubsiruhu, kau tak nampak dia. Dia wording tu dia macam ni, lafaz dia dalam Matthew 7:3. Dia kata NY behold thou the demon that is in thy brother's eye. Maksud dia dan kenapakah hai manusia engkau ni melihat mot tu, manilah taik mata yang ada pada mata kawan saudara engkau. But consider as, tapi dalam masa yang sama, not the beam, kau tak nampak beam tiang kayu, that in thine tu your tu, thine on eye, mata kau sendiri. Kau nampak kesalahan orang, kau tak, tapi di akhirat terbalik. Akhirat nanti kita nampak semua sekali benda kita buat. Dunia ni kita akan tengok lah, ini salah, ini sombong, ini sekian, tak nampak diri kita. Akhirat kita akan nampak balik apa kita buat, semua sekali, tak ada satu benda tinggal. Dia translation yang agak ni sikit ni, translation dia, why do you look at the speck in your brother's eye, but you do not notice the log that in your own eye. King James tadi ni Matthew 7:3. Ni pasal disebut dalam tu saya kena cari. Nanti kan orang kata ustaz ni memandai je, ya dia tidak. Benda tu ada, ya. Mana dikatakan macam tu. Tapi itu dunia, akhirat terbalik. Di akhirat nanti yang menjadi saksi kat atas diri kita bukannya orang lain. Siapa? Kita sendiri. Dia buka kitab berkenan, kita nampak sekali. Mulut kita bagi alasan, tapi mata kita mengiyakan. Nampak, alamak, kita kata kan, alamak aku silap, dia kata. Okay. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, walau alqa ma'adhirah, sekalipun apa? Dia melemparkan banyak apa? Alasan-alasan dan juga jawapan-jawapan. Mana ada. Okay. Walau jadal, maksud dia apa? Berkata Mujahid, walau jadala anha, sekalipun dia apa? Menjidal, mendebat anha mengenai benda-benda kesalahan yang dia buat tu, fahuwa basirun anha, tapi dia nampak benda tu, dia tahu benda tu dia buat. Dan mulut dia akan cakap lawan, tapi mata dia tahu itulah memang dia yang benda dia dilakukan. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, walau alqa ma'adhirah, sekalipun dia melemparkan apa? Alasan-alasan, walau ya'tadhara yauma idzin, sekalipun dia beri alasan pada hari berkenaan, bibatilin perkara yang batil, la yuqbalu minhu, takkan diterima ia daripada dirinya. Memang takkan boleh terima pun. Dia tahu, dia sendiri pun tahu bahawa dia tak terima, dan Allah takkan terima alasan-alasan dia. Wa qala Suddi, berkata Suddi, walau alqa ma'adhirah, sekalipun dia melamparkan apa alasan-alasan dia, hujah-hujah dia. Dia keluarkan hujah dia. Ya Allah mana ada? Ya Allah mana ada? Tapi dia Allah Ta'ala takkan terima satu pun. Wa kadza qala Ibn Zaid, demikian dikatakan Ibn Zaid, wal Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri, wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa ikhtara Ibn Jarir, dan ini pendapat ini dipilih oleh Ibn Jarir. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, walau alqa ma'adhirah, sekalipun mereka melemparkan alasan-alasan mereka, alasan dia, walau alqa thiyabahu, lau ulqiya thiyabahu, mereka dilemparkan apa? Pakaian dia, ma'adhirah tadi. Tapi tak, yang sebenarnya yang dimaksudkan adalah was-sahih qaul Mujahid wa ashabahu. Yang sahihnya adalah kata-kata Mujahid dan juga sahabat-sahabat teman-teman dia yang mengatakan bahawa alasan atau hujah ataupun apa dia berikan apa jidal, dia debat, itu maksudkan. Kakaulihi, ia seperti firman Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 23, thumma lam takum fitnatuhum, kemudian tak jadilah ujian kepada mereka, kepada orang-orang dan neraka, nak masuk neraka ni, illa an qalu, kecuali mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, Rabbina, Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami tak pernah musyrik. Dia orang musyrik, tapi mulut dia kata, demi Allah, ya Allah, Tuhan kami, wahai Tuhan kami tak pernah musyrik pun. Ini antara apa?
perkara terakhir Allah Ta'ala kena pada mereka. Ujian kan, cakap benar, dia tak berjaya cakap benar. Dia tak berjaya cakap benar. Dia bohong juga. Depan Allah Ta'ala pun bohong lagi. Nampak dah mata dia buat apa, tapi dia lawan juga. Dia kata, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, kami tak pernah menyekutukan, tidak pernah kami jadi orang-orang yang musyrik. Al-An'am 23. Dan ia sama seperti firman Allah Ta'ala, wa kaqaulihi, seperti firman-Nya surah Mujadalah ayat 18. Allah Ta'ala nyatakan, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, hari dibangkitkan mereka semua oleh Allah jami'an, semua sekali. Fayahlifuna lahu, lalu mereka akan bersumpah kepada Allah Ta'ala, kama yahlifuna lakum, macam mereka bersumpah dengan kau, hai Muhammad. Orang munafik ni kan, dia bersumpah kan, kami beriman, wallahi mu'min kan, tapi wa yahsabuna annahum ala syai', mereka sangka mereka berada di atas satu kedudukan, satu apa, selamatlah. Ala innahum humul kadibun, ketahuilah hai Muhammad, sesungguhnya mereka ini, mereka lah orang-orang yang pembohong. Mana mereka ni mereka bohong pada Rasulullah. Allah kata di akhirat pun akan bohong pada Allah Taala for the second time, untuk mengatakan bahawa mereka apa, tidak pernah menyekutukan Allah Taala, tidak pernah memang beriman sungguh-sungguh, tapi mata mereka nampak amal-amal mereka, mereka tahu mereka telah gagal. Faham? So, maksudnya secara asasnya ini yang dimaksudkan bahawa apa kekufuran terhadap kiamat ini adalah di antara benda yang bahaya. So kalau manusia kadang-kadang kita kata apa, merasakan dia selamat, mana Allah Ta'ala janjikan akan dikumpulkan semua sekali, dan kita akan berhadapan dengan hisab kita pada hari kiamat nanti. Jadi jaga-jaga amal anda. Mana cepat-cepatlah bertaubat kalau anda kata ada dosa. Baikilah amal, elokkan amal. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunggu lama-lama. Nanti diambil orang itu kalau buat kahwin. Ini masalah apa? Masuk neraka, masuk syurga. Jelas Jelas? Ada soalan? Tak ada. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.